Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i. Dan kita alhamdulillah sedang bincang tentang pendahuluan surah Al-Baqarah, dan dalam bahagian berkenaan dengan tajuk kemunasabahan surah Al-Baqarah ini, itu berkenaan dengan nama dia, kemudian berkenaan dengan penutup surah sebelumnya dengan awal surah ini, kemudian kandungan. Kita bincangkan adalah kandungan di antara suratul Baqarah, kedudukan dia dengan suratul Al-Fatihah. Dan saya terangkan hari itu bahawa kedudukan mana start Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan seterusnya, ia sebenarnya jumhur para ulama menyatakan ia tauqifi, bukan ijtihadi. Maksudnya diperolehi oleh para sahabat dan juga diajar kepada kita oleh para sahabat berdasarkan kepada apa yang mereka tahu dari Rasulullah SAW, bukan berdasar ijtihad mereka sendiri, bukan buah fikiran mereka, bukannya idea mereka, tapi daripada tauqifi daripada Rasulullah SAW. Dan sebab itu kenapa pembincangan tentang tajuk ini dikata ada kesinambungan. Kerana bila kita baca Al-Quran Karim, atau kita membaca Al-Quran, kita akan pindah satu surah ke surah berikutnya berdasar pada pengisian apa yang dalam surah berkenaan. Kalau tidak, kalau ikutkan sebenar, ikut turutan, surah yang pertama turun Al-Quran adalah surah Iqra, surah Al-Alaq, tapi dia tidak diletakkan di awal Al-Quran Karim. Baik. Hari itu kita dah masuk berkenaan dengan tajuk D itu setengah para ulama menyatakan bahawa surah Al-Baqarah merangkumi perincian-perincian apa yang dinyatakan dalam surah Al-Fatihah. Dan kita sebut alhamdulillah kita dah bincangkan, Rabbil Alamin kita dah bincangkan, Ar-Rahmanir Rahim pun kita bincangkan. Jadi hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan yang keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Betul? Ke saya skip? Nombor 3 sebut, tak bagi tahu nanti kan saya langkah. Baik. Firman-Nya Ta'ala dalam Al-Fatihah berkata, pengarang-pengarang buku kita, sedia mereka ramai. Ini buku yang kita belajar ni bukan dikarang oleh seorang, ramai. Oleh sekumpulan pensyarah ataupun guru ulumul Quran dan tafsir di Emirates. Assalamualaikum. Jadi kita bila saya sebut pengarang-pengarang tu bila nama pengarang ramai. Berkata pengarang-pengarang buku kita, hafizahumullah SWT, pelihara mereka. Firman-Nya Ta'ala Ar-Rahmanir Rahim. Itu dalam suratul Fatihah disebut Ar-Rahmanir Rahim, dan kandungan Ar-Rahmanir Rahim itu sebenarnya difahami juga dalam suratul Baqarah. Okey. Juga dalam suratul Baqarah. Dia kata apa? Telah dibayangkan kepadanya itu dalam tentang Ar-Rahmanir Rahim ini dengan firman-Nya itu Subhanahu Wa Taala dan kisah Adam. Dan kisah Adam alaihissalam, Allah kata fataba alaih, kan? Allah kata fataba alaih. Al-Baqarah 54 ke? Kisah Adam tu bukan 54 tu, 30 lebih tu. Betul Malik? Fataba alaih, mana Adam alaihissalam ketika mana dia bertaubat, kan? Ni ayat ke-37, bukannya ayat yang ke-54. Itu kisah Adam. Kalau dalam kisah Bani Israel dia lain, tapi dalam kisah Adam dia bukannya ayat ke-54. Pasal benda tu sebenarnya ayat 54 sebenarnya Bani Israel, kan? 37 yang kisah Adam. Yang kisah Bani Israel depan sikit. Yang 57 tu sebenarnya kisah diorang, kisah Bani Israel. Yalah. Tapi bukannya berkaitan taubat juga, kan? Dalam surah ayat 57, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikum manna wassalwa. Mana ayat berlainan dah. Ayat tu menunjuk rahmat juga, Ar-Rahmanir Rahim, tetapi bukannya berkaitan tajuk Adam.
Tapi betul kat situ. Okey. Innahu wa tawwabur rahim. Ya, masalah ni kan. Yang tu ayat itu saya tahu, tapi yang pengarang kita letakkan, kenapa letak ayat tu? Sekejap. Pasal terima taubat kamu, bukan taubatnya. Fataba alaih tu lain. Beri taubat ke atasnya. Taubat. Ya. Tahu. Dia tahu bunyi. Okey. Yang 54. Kisah yang berkenaan dengan yang ayat tu, yang potongan yang letakkan situ ada daripada kisah berkenaan dengan wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ayat 54 dalam surah Al-Baqarah ini. Fataba alaikum. Kalau ada dalam kisah Adam, fataba alaihi. Fataba alaihi. Yang ini fataba alaikum. Dan dalam terjemahan tu pun diletak macam tu. Jadi dia skip. Sebenarnya ayat yang dikenaki adalah 50, ayat 37. Bukannya ayat 54. Ayat 54 pun betul juga. Dekat situ baru menunjukkan rahmat Allah Ta'ala. Kerana Bani Israel ni, pengikut-pengikut Musa AS, ketika mereka melampau menyembah patung anak lembu, ketika mana Musa tinggalkan mereka selama 40 hari, perbuatan mereka itu melampau besar, dahsyat. Bukannya kita kata tapi ustaz, biasalah manusia akan buat salah. Tapi problem dia, kesalahan yang dia buat oleh mereka ni adalah dahsyat. Kerana mereka menyembah patung lembu tadi setelah mana Musa AS tunjukkan depan mata mereka bahawa Musa adalah Tuhan, adalah utusan Allah Ta'ala, utusan Tuhan. Mana lawan dengan ahli sihir Fir'aun. Ahli Fir'aun pun mengalah. Kemudian lintas lautan, dibelah lautan, lintas lautan. Mana lautan tu dilintasi oleh mereka, terbelah jalan untuk mereka jalan sampai seberang. Mereka minta buat berhala. Kemudian jalan tengah padang pasir, kan dipayungkan dengan awan. Kemudian diberikan makanan dari langit. Tiba-tiba bila Musa AS suruh mereka tunggu sebentar untuk menerima wahyu Allah Ta'ala, mereka Musa janji dengan mereka 30 hari. Musa lewat 10 hari je. Within 10 hari tu, mana baru beberapa hari kan ditinggalkan, maka tiba-tiba tengok Musa balik, dia tengok tembah patung anak lembu. Jadi benda tu adalah besar. Tapi dengan besar dan dahsyatnya dosa mereka, Allah Ta'ala masih lagi berikan mereka taubat. Atau menunjukkan Allah Ta'ala ni maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam kisah itu, sama ada kisah yang dimasukkan dekat sini, kisah Adam dan 37, mana Adam AS pun sama juga. Dari segi konsep dia, memang Allah Ta'ala jadikan dia makan buah tadi untuk terkeluar daripada syurga. Tapi bila kita fikirkan balik, pengajaran di situ untuk kita adalah, kadang-kadang manusia ni dah dalam nikmat Allah Ta'ala, diberikan Allah Ta'ala nikmat iman dan Islam contohnya. Macam Adam AS telah berada dalam nikmat syurga dah. Dan memang sebelum daripada dia masuk syurga tu, Allah Ta'ala dah sujudkan kepada dia malaikat, menunjukkan dia mulia. Tapi bila dipengaruhi oleh syaitan datangkan waswas ke dalam dirinya, waswas tak cukup lagi kan. Macam syaitan kata kan, apa, manahakum rabbukum an tilka syajarah illa an takuna malaikain. Tidak, Tuhan kamu halang kamu daripada pokok berkenaan kerana bimbang kamu akan jadi 2 malaikat. Jadi 2 malaikat. Jadi Adam dia terpengaruh dengan sebab apa? Nak jadi malaikat. Maksud di mata dia nampak malaikat adalah makhluk yang mulia. Sedangkan tapi Allah Ta'ala dah awal lagi sebelum dia masuk syurga, Allah Ta'ala sujudkan kepada dia malaikat. Maksud dia dah Allah Ta'ala letakkan you are higher than them. Tapi problem dia rasa dalaman manusia ni. Jadi macam tu. Jadi kita kata, dan ketika Adam melakukan kesalahan tadi, dia dalam syurga. Ini maksudnya Allah Ta'ala kata jangan dekati, tapi dilanggar juga. Maka tapi dalam konsep tadi, taubat Allah Ta'ala terima. Namun begitu ke atasnya tetap berjalan apa yang patut berjalan dalam qadar itu, tinggal di muka bumi. Taubat Allah Ta'ala terima. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Telah menerima Adam dari Tuhannya berapa kalimah. Dan kalimah tersebut disebut dalam suratul A'raf. A'raf ayat yang ke-23. Bila Adam berkata, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pasti ayat berkenaan surah Al-A'raf ayat 23 ayat 23 surah Al-A'raf. Mana mereka berdua berkata, itu Adam dan Hawa berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah zalimi diri kami sendiri. Itu kami buat dosa. Wa illam taghfir lana, kau tak ampunkan kami. Wa tarhamna, dan kau belas kasihan pada kami. Dan aku nanna, pasti kami menjadi minal khasirin, kalangan orang yang rugi.
Dan itu adalah doa yang terbaik untuk minta ampun. Kadang dia kata ada orang datang kepada kita, dia kata selawat sekian, baca ini, ampun dosa dan sebagainya, reject, tak diterima. Pasal lafaz yang terbaik Allah Ta'ala ajar pada Adam adalah itu. Jadi yang kita datang kita ada lagi bagus. There's no better than that. Kan, melainkan dengan wahyu saja, macam Nabi datangkan dengan Sayyidul Istighfar. Maka itu akan jadi lebih baik. Bila Nabi sendiri menyatakan ini adalah penghulu istighfar. Tapi bila orang kita istighfar tu macam-macam benda pelik. Bunyi-bunyi macam-macam bunyi lah. Macam-macam bunyi. Kalau kat televisyen ada, kan, dia kata ini better. Pasal ada orang tu buat, dia mimpi. Ada orang tu buat, dia mimpi. Kan, orang tu baca, dia dapat mimpi. Jadi benda tu menjadikan masalah. Sedangkan kita kata itu lafaz terbaik. Dan Adam AS dengan lafaz berkenaan, Allah Ta'ala kata fataba alaih. Allah Ta'ala beri taubat ke atas dia. Lepas dia dapat kalimah berkenaan dan dia minta ampun Allah Ta'ala dengan ada kalimah-kalimah tersebut. So Allah Ta'ala Maha beri taubat ke atas dan juga Maha penyayang. Mana hatta Hawa sekalipun dapat rahmat berkenaan. So jadi dua tu sebenarnya dia kat situ mungkin saya rasa mungkin dua kisah tadi. Kisah Adam 37, kisah Bani Israel yang menyembah patung anak lembu 54. Okey. Dia kata apa? Sambung balik. Dia kata mana maksud dia dalam kisah berkenaan menunjukkan bahawa terbayang Ar-Rahmanir Rahim itu dengan kisah pengampunan Allah Ta'ala untuk Adam, pengampunan Allah Ta'ala untuk Bani Israel. Walaupun dengan keadaan mereka ni, mana Adam dan juga Bani Israel ketika itu melihat kenikmatan yang besar, tapi terlanggar juga, namun itu Allah Ta'ala tetap ampunkan. Itu maksud dia, menunjukkan belas kasih Allah Ta'ala itu besar. Kalau ikut kita kata apa? Tak ada maaf bagimu. Kan, dah nampak macam-macam, apa alasan kau pelanggar? Kan, betul tak? Kita macam tu. Manusia ni akan hukum dahsyat, tapi Allah Ta'ala tidak macam tu. Bahkan macam kadang-kadang kita kata berkenaan taubat ini sebenarnya milik hak mutlak Allah Ta'ala. Manusia kadang-kadang saya tengok ada orang tak boleh maafkan orang lain, walaupun benda berkenaan ialah betul lah sakit hati dan sebagainya. Allah Ta'ala lebih sakit hati dari segi bentuk konsep marah. Allah Ta'ala lebih marah kepada siapa saja. Pasal Nabi kata tidak ada siapa yang lebih tahan kemarahan, tahan sabar berbanding Allah Ta'ala. Mana dia bagi rezeki pada hamba dia, dia bagi macam-macam pada hamba dia, tapi hamba disembah Tuhan yang lain. Hamba dijadikan untuk dia sekutu. Macam itulah. Kita ada orang gaji, kita bagi dia gaji, kita bagi dia permit dan sebagainya, kemudian dia buat kerja kat orang lain. Kalau kita dapat pekerja macam tu, kita pun marah kan. Tapi Allah Ta'ala paling tahan. Bila katakan lepas tu repent, seorang hamba tu lepas menyekutukan Allah Ta'ala, dia bertaubat, maka Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Dan bahkan Nabi sendiri tak pernah tolak. Tak ada siapa di kalangan umat Islam dahulu, sejak Muhammad SAW sampai sekarang, bila datang contohnya dalam kisah Sirah Nabawiyah, orang-orang yang pernah bunuh sahabat Nabi, pernah mengalahkan tentera Islam dan sebagainya, bila nak bertaubat dan masuk Islam, Nabi tak ada kata macam kau dulu, Nabi, kalau kita engkau dululah. Kita dia ni sejarah hidup dia bla bla bla. Kadang-kadang kita tak benarkan orang tu masuk dalam kumpulan kita sebab dia ni sekian. Nabi tak pernah cakap macam tu. Not once. Sebab apa? Sebab berdasar kepada tajuk asas tadi, Allah Ta'ala ni Ar-Rahmanir Rahim. Maka kita juga kena faham sifat berkenaan. Maka jangan kita jadi penghalang pula. Kita yang menyekat orang tu tak boleh bertaubat sebab dulu dia. Tak boleh. Kerana apa dia sekarang tu, itu terpulang pada situ. Apa dia sekarang? Macam kita kata orang paling dahsyat menentang Rasulullah SAW. Macam saya tak tahu benar cerita ni 3-4 hari dalam 2 minggu lepas, ada orang cerita yang tukang lukis kartun yang hina Rasulullah tu, kartun tu ke jurnalis tu, siapa masuk Islam? Itu yang kabinet. Yang mana tu yang kabinet tu Holland bukan melukis tu yang parlimen tu lah. Denmark ke? Denmark kan? Okey. Tu dengar cerita dia tak tahu. Tapi dia dengar cerita dia masuk Islam, dan juga dia even dalam website dia kata dia tulis minta maaf kepada Rasulullah SAW kerana apa benda dia cakap dahulu. Anyway, kalau dia kata ada orang tu geram, aku tak kira kau nak bunuh juga. Kan? Geram juga. Jadi kita kata kalau dia nak repent, kita tak ada hak untuk kata tidak. Ada gambar dia solat dekat Raudah. Oh ya ke? Saya tahu cerita. Habis ceritanya maksud dia kalau dia kata ikut kita geram kan, tak lepas dah. Yelah, kadang-kadang orang ambil harta kita, siapa nak kan, orang kata orang tu bertaubat, kita tak puas hati lagi kan orang tu dulu kecil-kecil curi coklat kita, marah sampai sekarang kan, ataupun orang tu rampas macam-macam lah. So secara asasnya kita ni kadang-kadang tak tally dengan apa yang Allah Ta'ala terangkan tentang sifat dia. Kadang kita over, kita lagi tinggi. Kadang ada saya tengok ada satu keluarga yang saya tengah pernah tengok dah,
Ya, anak kadang-kadang nakal, jahat dan sebagainya. Ada kadang anak tu buat dosa. Yalah, berdosa dengan Allah Taala. Mungkin buat benda-benda dosa-dosa besar. Tapi bila anak tadi nak bertaubat, betul kesilapan dia, kadang ada mak bapak tak nak terima. Kan dia kata engkau dulu, engkau masih lagi engkau dulu. Dia masih engkau dulu tu, dia tak hilang. Mana manusia kadang-kadang dia over Allah Taala. Jadi masalah kemaafan tadi. Dia kata takkan maafkan sampai bila-bila, sampai kiamat. Siapa dia? Kan soalan ni, siapa kita ni untuk berkata macam tu? Sedangkan bila Allah Ta'ala zahirkan sifat dia, Bani Israel tadi, Adam AS Nabi, kita tolak ke tepi. Memang Allah Ta'ala jadikan kesalahan berlaku pada diri dia, itu untuk pengajaran kita bagi anak Adam. Tapi Bani Israel, apa alasan lagi? Kan, apa alasan lagi mereka buat macam tu? Tak ada alasan. Memang bila Musa AS kata dengan mereka untuk bertaubat tu apa? Faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Ada kata bunuh tu maksudnya suruh bunuh satu sama lain. Ada kata bunuh tu bunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Buat bunuh diri kamu tadi khairul lakum, baik untuk kamu. Inda barikum, di sisi Tuhan kamu. Fataba alaikum, lalu beri taubat kepada kamu. Innahu tawwabur rahim. Dia Allah Taala ni Maha beri taubat, lagi Maha penyayang. Namun begitu, tak ada seorang pun yang buat. Ada pun ada sikit saja yang buat. Mana laksanakan perintah Musa. India Allah Taala terima juga taubat semua sekali. Tak dapat jauhnya kita kata apa, extend. Kalau kita tak ada, kan putih-putih, hitam-hitam, tak ada kemaafan. Kan tak ada maaf bagimu. Tapi dalam Allah Taala tidak. Benda itu berlaku dengan sungguh-sungguh, apa kita berterusan. Dan kita kena faham benda ni. So kalau dia kata rasa-rasa nak berdendam, nak marah dan sebagainya, fikir banyak-banyak bahawa Allah Taala boleh maafkan. Siapa kita yang kata tak nak maafkan? Belajar maafkan, belajar let go. Kalau tak sakit jiwa tau. Mana orang-orang yang tak boleh lepaskan dendam dan sebagainya. Ni orang Melayu kita agak ni sikit tajuk dendam ni. Minta maaf cakap kena sebut juga. Tapi kalau pasal saya Melayu, saya cakap orang tak marah lah. Kan? Tapi ciri orang Melayu kita ni, ciri dendam ni dahsyat. Kan? 7 keturunan. 7 keturunan dia simpan dendam tadi. Kan? Ustaz Muhammad Yulang pun 7 keturunan. Apa panglima tu punya keturunan jangan masuk dekat tanah ni. Anak Bintan kalau pijak ni muntah darah dia kata. Punya macam tu sekali, kan? Kita kata konsep asal Islam bukan macam tu. Bukan begitu. Dan Islam kita kata asas dia adalah apa Allah Ta'ala izinkan, benarkan, maka kita terima dan benarkan. Kan dia Tuhan kita mengatasi segala-galanya. Kita tak boleh mengatasi dia. Tak boleh kita kata over, marah, over, geram, over sekian, tak. Maka sebagai berdana Islam kita kata, kalau hatta dalam peperangan pun kita berperang kerana Allah Ta'ala. Membunuh kerana Allah Ta'ala juga, bukan kerana just because semangat ataupun kemarahan. Tak ada dalam Islam kemarahan tadi menjadi asas. Dulu ada masa saya join kelas mengaji, lepas tu ada kawan dia marah dengan bapak dia sebab bapak dia kahwin lain ke, lepas tu ni. Lepas tu saya cakap lah macam Ustaz kata, saya cakap macam bila kita maafkan sedangkan Allah Maha Pengampun. Lepas tu Ustaz yang mengajar dengan kita tak boleh cakap macam itu. Dia kata nanti orang cakap dengan kita, itu Allah, kita ni Allah. lah. Tak, bukan. Itu sebab kenapa kita kata belajar Asmaul Husna. Itu sebab kena belajar, faham sifat-sifat tadi. Dan kita beramal dengan sifat tadi. Maksudnya kita jangan jadi over, kita lebih pula. Maksudnya kata benda berkenaan Allah Ta'ala ganjarkan kepada kita kemaafan. Hatta kita kata macam apa dia panggil iqalah. Tahu iqalah? Contoh Islam ni ada satu hukum di mana kalau kita dah beli barang dengan orang, kemudian kita pulangkan balik, kita dah beli barang, kemudian kita kata macam Allah, tak best lah benda ni, boleh pulang balik tak? Tanpa syarat, tanpa benda, asal orang yang kita, memang kita tahu benda ni dah jadi milik kita, duit dah jadi milik dia. Tapi dalam Islam ada hukum, mana kalau kita orang ni, si penyaga tadi, digalakkan dia untuk apa? Jangan berkira. Kalau dia buat macam tu, maksudnya dia terima balik barang dia dan pulang balik duit orang kenaan, maka di hari akhirat nanti Allah SWT pun akan tidak ambil kira pada dia dosa-dosa dan kesalahan. Mana just take cincai lah. Cincai je, tak ada masalah. Kalau kita berkira, maka berkira lah Allah Ta'ala pada kita. Ini dengan hamba Allah Ta'ala, macam tu keadaan dia. Itu juga masalah kita memaafkan, maka Allah Ta'ala akan maafkan kita. Macam sahabat Nabi SAW yang kita kisahkan berkenaan dengan Nabi, kata siapa nak tengok syurga, tengok dia. Dia tak mati lagi. Nabi tunjukkan siapa nak tengok dia. Dan apa dia buat? Dia kata setiap kali mana malam dia kata setiap kali apa yang dalam nas yang datang, dia akan kata, ya Allah, siapa-siapa buat salah kepada aku, maafkanlah mereka. Dan benda tu menyebabkan dia tak mati lagi, kan? Dia tak mati lagi, berjalan dekat muka bumi ni, dah dikatakan ahli syurga. Maksud dia besarnya sifat berkenaan. Tapi kalau kita kata macam itu Allah, ini kita, terpulanglah.
Itu pulang lah. Pasal kita kata kita tak nak mengejar kelebihan yang letakkan oleh Islam. Maka itu terpulang pada kita. Kena ingat bahawa sebenarnya apa layanan Allah Ta'ala akan bagi pada kita adalah apa layanan kita kepada hamba-hamba Allah Ta'ala di muka bumi ni. Macam dalam hadis yang datang, Nabi kata pada Asma', Nabi kata Asma' binti Abu Bakrin, kakak Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata, ya Asma' anfiqi wala tuhsi. Wahai Asma', infakkanlah harta, jangan kau berkira. Fayuhsillahu alaik, lalu Allah Ta'ala akan berkira balik pada kau. Mana kalau kita dengan hamba Allah Ta'ala kita tak berkira, dan Allah Ta'ala juga tidak akan berkira pada kita. Kalau macam kisah sahabat Nabi tadi, dia memaafkan orang, maka Allah Ta'ala apa? Maafkan dia. Tu konsep kita vice versa, kita kena faham. Pasal kita boleh mengatasi sifat Allah Ta'ala. Kalau kita kata, yelah itu hak Allah Ta'ala, ini hak aku. Ya betul, tapi kita hak punya hak sebenarnya milik Allah Ta'ala juga. Harta kita yang dicuri, diambil orang, memang Allah Ta'ala yang kurnia pada kita. Siapa kata, ini tak ada, ini saya usaha sendiri. Mana ada Allah Ta'ala kurniakan? Saya income. Kan? Harta dia kena ambil dan tentang sini. Mana memang Allah Ta'ala kurniakan. Kita dapat harta tadi sama ada dengan kerja kita. Bila kita sebut kerja, dengan apa? Dengan sijil kita. Sebut sijil, kait dengan macam-macam benda. Kait dengan masalah mak bapak kita siapa, kita lahir negara mana. Itu kita pilih, laki ke perempuan kita ni. Benda tu bukan kita pilih. Kan? Maksud hobi kita tak ada benda pelik-pelik. Dia buatnya hobi kita masih masuk hutan je, tak masuk sekolah, cikgu cari mana budak ni. Tak beza. Kan? Maksud dia sekarang ni bukan kita, benda tu Allah Ta'ala atur pada diri kita sejak asal. Maksud dia apa benda kita dapat selepas kita dewasa dan sebagainya, semua tu ada kaitan family kita, negara kita tinggal. Benda bukan pilihan kita. Bukan pilihan kita. Rupa kita macam mana? Rupa kita macam mana rupa kita? Kan? Orang tengok rasa nak tengok lagi ke tidak? Ada orang tengok sekali orang tak nak tengok dah. Siapa? Muka kita mana satu? Bukan kita aturkan. Secara asal bila kita nak bakhil atau marah atau sombong atau sekian, tak layak. Tak ada kelayakan. Pasal benda tu barang apa milik kita, bukan milik kita sebenarnya. Mana anugerah Allah Ta'ala, tapi melalui jalan-jalan tadi. Either kerana kita ni anak datuk, atau anak Tan Sri, atau anak ustaz. Kan masa orang kata, oh anak ustaz, contohnya banyak berlaku kan. Kita kata orang tu kadang contoh macam saya ingat ada kawan saya. Kawan lah. Bapak budak ni kira pernah menjadi guru saya. Dia ni guru bapak budak ni, dia actually antara orang awal dapat master, sijil master daripada Mesir. Dan mereka kata tak zaman dia lulus tu tak ada siapa lulus master di Mesir. Hebat je lah, dahsyat lah. Orang pandai, bijak. Dan dia ni satu kelebihan dia apa tau? Kalau dia kata nak masuk ke mana-mana universiti dan sebagainya kan, dia ada jalan ke Kuwait lah, ke Qatar lah, ke sekian. Dia tulis surat je, orang sana akan terima. Macam dia ada macam kunci. Dia kunci ajaib, tahu tak? Macam pen dia tu, pen ajaib. Dia tulis surat kan, orang datang tu kena dapat belajar kat tempat tu. Jadi student-student tempat dia, jadi anak dia, ustaz ni, anak dia tu dia hantar ke mana? Kejap hantar sini, ajak hantar sini. Tapi last sekali hantar ke Lubnan. Tu anak dia sesat. Sekarang ni sesat lah, anak dia sesat, antara orang sesat kat Malaysia. Ada kadang-kadang keluar YouTube, keluar television. Tak sebut nama, tapi cerita dia, saya kenal bapak dia. Tapi anak dia ni take for granted, memang asyik kejar belajar dekat Kuwait. Duduk kat sana belajar dan sebagainya di sekolah menengah. Kemudian pergi tempat sekian, dihantar ke Mekah. Dia tak mana nak pergi, dia tulis surat je. Memang sampai. Mana kelebihan tadi? Mana contoh, si anak tadi yang dapat belajar tadi. Sebab bapak dia. Sebab bapak dia, kalau bapak dia tak ada, walaupun sijil dia kan, dia ada kebijaksanaan dan sebagainya, tak ada pendorong, tak ada siapa hantar dia belajar, takkan jadi dia ustaz. Si anak tadi, atau tak ada dia pandai bahasa Arab ke, tak pandai sebenarnya. Tapi cerita dia, nak ceritakan, saya kena beritahu, mana budak ni, dia dapat, apa yang dia dapat sebab bapak dia. Kedudukan bapak dia. Dia maksud dia kalau dia kata apa dapat, sekarang dia kena ingat, orang tarik ke, biar kena pakai lagi ke, memang dia kena redha. Tu kalau kita faham macam tu, kita kena belajar redha. So tak adalah kita macam grumpy sangat macam apa pasal kan. Dan raya tu kita punya seorang. Kan? Ni jalan aku. Kan? Ada masa kita masuk lorong, tu fikir balik. Ada masa kita nak menyempit, kita ni menyempit. Ada masanya orang menyempit kat kita. Fikir hari ni kita kena, esok orang kena. Kita mungkin kenakan orang. So kalau dia kata hari ni kita kedekut, orang kedekut pun kita besok lusa, jangan marahlah. Betul tak? Yang kita kata, impit balik. Apa pasal? Kan? Tak ada kerja lain kan? Benda terlimbik, benda betul berapa saat je, beza dia. Tapi beria kan, orang tu masuk, dia masuk impit balik kan. Tak ada benda pun, nothing. Kalau dia bagi pun tak ada masalah.
Kan tak ada rugi apa-apa. Tapi ya kan, self pride kan, sombongnya ego manusia ni tak ada. Masuk. Satu inci je kita dengan orang tu. Kan 1 mm kadang. Beria nak masuk juga. Kenapa? Tak, tu sebab kata tak ada sifat pemaaf tadi, sebab tak faham. Apa pada kita bukan milik kita. Sebab kenapa kita katakan, kalau macam Ustaz kata itu Allah Ta'ala, salah. Memang kita kata, memang bila Allah Ta'ala kata aku Tuhan kesekalian alam, Rabbil Alamin. So kamu ni milik aku. So apa benda aku jadikan untuk kamu kena sebagai ujian. Kalau tak sebut dalam Quran dan surah Al-Anbiya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan surah Furqan. Wa ja'alna ba'dakum, kami jadikan sebahagian kamu li ba'din, untuk sebahagian lain, fitnatan, sebagai ujian. You dengan seorang manusia ni dengan suami dia, yang si suami dengan isteri dia, yang betul kena ni dengan anak dia, betul anak dengan mak bapak, betul dengan jiran, lepas tu dengan orang tepi jalan yang kita bawa ke highway dan sebagainya. Semua ni Allah kata wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kami jadikan sebahagian kamu untuk sebahagian lain adalah sebagai ujian. Atasbirun, adakah kamu akan sabar? Kalau Al-Quran kata macam tu, so relax lah. Jumpa orang macam tu, macam geram je. Tapi fikir balik apa? Allah Ta'ala jadikan dia ni untuk kita adalah sebagai ujian. Kan? Itu adalah satu garis panduan kena sedar. Pasal nak memaafkan memang payah. Memang kita kata kita tak boleh menjadi Allah Ta'ala dan memaafkan macam mana sifat Allah Ta'ala memaafkan. Tapi dalam masa yang sama, sifat itu adalah sifat terpuji, yang kita kata apa, memang digalakkan. Dan juga dalam nas-nas hadis yang datang, Nabi sendiri tunjukkan. Bila mana Nabi dapat menguasai ke atas orang-orang Mekah. Kan bila orang yang depan Rasulullah SAW tu tak masuk Islam lagi ketika tu. Kan Nabi Rasulullah SAW tanya pada mereka, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, apa kamu rasa aku akan buat pada kamu? Kan aku dah tangkap kamu, dulu kamu pijak kepala aku, dulu sekian, macam-macam. Yang kata dia gila ada dalam tu, yang bunuh bapa saudara dia ada dalam tu, semua sekali ada. So, lepas tu Nabi kata, apa kamu rasa aku akan buat pada kamu? Lepas tu diorang kata apa? Akhun karim, ibnu akhin karim, engkau ni adalah saudara yang baik, anak saudara yang baik. Khair, engkau akan buat kebaikan pada kami. Nabi pun kata, idhabu fa antum mutlaqa, pergilah kamu semua telah adalah orang-orang bebas merdeka. Nabi tak tawan mereka pun, tak take over harta mereka. Kalau nak buat boleh, Nabi boleh take over harta mereka. Pasal kekalahan, bila kita kata dalam peperangan Islam, bila kita berperang, kalah perang tu maksudnya harta orang yang kalah tadi, orang yang menang tu boleh ambil semua sekali. Jadi secara asal Nabi boleh ambil tak harta orang Mekah? Boleh. Jadi lepas macam tu je. Itu sifat maaf Rasulullah SAW. Maafnya bagi Rasulullah SAW dahsyat. Kerana kita kata, ada orang kata lah, itu Nabi. Itu masalah dia. Tu surah Al-Furqan ayat 20. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Surah Al-Furqan ayat ke-20. Okay? Jadi secara asasnya itu yang kita sebut sebagai tajuk sifat Allah Ta'ala. Dia zahirkan tadi supaya kita belajar untuk apa? Menjadi seorang hamba, bukan menjadi seorang tuan. Jadi hamba, tahu? Allah Ta'ala ajar kita jadi hamba. Baik, juga dikata dalam kisah Ibrahim, apabila dia minta rezeki untuk orang beriman secara khusus. Kan dalam ayat, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 126, dalam ayat berkenaan Ibrahim alaihissalam minta supaya diberikan rezeki pada orang yang beriman. Bila Ibrahim kata, dia kata wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Dan ingatlah ketika mana berkata Ibrahim, Rabbi Tuhanku, ij'al hadha, jadikan ni baladan amina, negeri yang aman. Tempat yang tempat di Madinahnya Kaabah ni, sebagai negeri yang aman, tempat yang tinggalkan Ismail dan Hajar sebagai tempat yang aman. Warzuq ahlahu, rezekikanlah kepada penduduk-penduduk dia minas samarat, daripada buah-buahan, tapi siapa? Man amana minhum billahi yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Mana orang itulah berikan kepada mereka hasil yang banyak, buah-buahan yang banyak. Allah Ta'ala jawab dengan sifat rahmat, sifat belas kasihan Allah Ta'ala. Dia tak makbulkan doa Ibrahim pada bahagian itu, bahkan dia tambah lagi. Mana maksudnya dia akan bagi semua sekali. Maksudnya tak kira orang tu kafir ke tak kafir ke, maka Allah Ta'ala akan berikan juga. Tapi dalam masa sama, yang kufur tadi Allah Ta'ala kata, qala man kafara fa umatti'uhu qalila. Tapi siapa-siapa yang kufur, aku akan bagi mereka senang lenang sementara. Maksudnya Allah Ta'ala tak ada macam mukmin yang tak beriman potong terus. Tak, dia bagi mereka rasa. Mana contoh macam dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Kalaulah dunia ini ada sebesar nilai dia di sisi Allah Ta'ala, dunia ni seluruhnya, langit dan bumi ni segala-galanya ada sebesar di sisi Allah Ta'ala, ada sebesar sayap nyamuk. Dan sisi Allah tak akan bagi pada orang kafir walau seteguk air. Nak single ni, gap, sikit pun takkan diberikan. Tapi oleh kerana nilai dunia ni tak ada benda, so Allah Ta'ala bagi.
Dan cuma beza je, seorang mukmin bila dia makan kesenangan di dunia ini, kesenangan tadi tu dia makan, dia syukur jadi kebaikan. Manusia dia Allah Ta'ala akan tambahkan lagi dan makin menjadi pahala. Dia menggunakan segala benda baik Allah Ta'ala beri pada dia. Orang-orang yang kafir, apa dia makan, apa dia pakai, apa dia gunakan, apa dia kesenangan dia dapat, semua sekali menjadi apa? Bayaran untuk segala apa yang dia buat dia kebaikan. Maybe dia kufur, dia buat baik. Jadi ada orang kafir yang baik hati. Dan kadang-kadang kita kata apa orang jatuh di jalan tolong angkat. Kadang-kadang orang Melayu kita tinggal je. Budak-budak jatuh motor accident kan, yang angkat kadang bukan non-Muslim, hantar pergi hospital pun ada. Tapi beza dia adalah yang Muslim tadi tu tak senonoh lah. Tapi yang beza dia adalah yang kafir tadi, walaupun dia buat baik dan sebagainya, sepatutnya ada ganjaran. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan apa dia makan, apa dia pakai, apa dia guna, apa kenikmatan dia dapat adalah balasan awal untuk apa? Untuk dia punya apa benda di akhirat. So tak ada nilai. Sampai di akhirat kosong. Allah Ta'ala dah gantikan dengan segala apa benda yang dia buat. Berbeza dengan seorang mukmin. Seorang mukmin apa benda dia dapat, dia pakai dan sebagainya, benda tu akan menjadi pahala. Menjadi pahala. Macam Nabi kata hadis yang sahih, Nabi kata apa? Wa fi budhi ahadikum sadaqah. Daripada kemaluan kamu ada sedekah. Bila para sahabat kata, ya Rasulullah, ayati ahduna syahwatah walahu biha ajr. Mana adakah seorang di kalangan kami ini datangi syahwat dia sendiri tapi dapat pahala? Nabi kata bukankah kalau letak pada benda yang haram dapat dosa, letak pada benda yang halal dapat pahala. So secara asasnya maksudnya anything macam kita sekarang ni kan, minum air, kita bismillah, dapat pahala. Kan kita makan nikmat Allah Ta'ala, gunakan nikmat Allah Ta'ala berikan, semua akan mendatangkan pahala. Tapi beza orang-orang kafir, macam Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah Al-Baqarah 126 tu, mereka akan makan semua sekali tapi apa? Benda tu akan habis macam tu saja. Macam sebut dalam surah Al-Furqan juga, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami afran apa-apa mereka kerjakan sebarang amal, lalu kami jadikan last kali di hari akhirat sebagai debu yang berterbangan, tak ada nilai. Tapi dia makan, dia akan makan. Dia beza dia masalah iman tadi. Pasal benda baik orang-orang bukan Islam buat juga. Kan buat kapal terbang. Kan ada orang di argument, dia kata apa? Orang bukan Islam buat kapal terbang, buat kereta, kan Henry Ford kan, yang antara yang awal buat kereta enjin sebagainya, kapal terbang apa? Wright Brothers betul? Okay. Mentol Thomas Edison. Kalau lampu yang pakai ni Mercury ni apa, Nikola Tesla. Most of them is actually non-Muslim. Tetapi masalah dia, ada orang tanya, dia kata tapi takkanlah hancur macam tu saja. Kadang-kadang Muslim tu dia duduk masjid je, tak buat kerja lain. Kan duduk sini baca Fatihah, duduk sini baca Al-Quran. Kan tak ada faedah dia punya kerja tu pada dengan orang lain. Tapi yang ini, yang non-Muslim tadi, dipakai oleh orang yang belajar Quran tadi, dipakai oleh orang yang belajar, dipakai oleh orang yang mengajar. Semua sekali faedah terdapat. So kenapa dia tak akan dapat kebaikan? Dia benda tu, analogi tu saya pernah berikan. Mana kita duduk macam ni kat Yayasan Taklim ni kan. Mana maksud dia, kalau volunteers pun datang nak tolong, dia kena beritahu, saya nak tolong apa-apa boleh tak? Bukan datang buat kerja, angkat ni sampah dan sebagainya. Kita tanya siapa? Sekati saya lah. Saya orang tingkat Taman Tun, IC saya. Tunjuk. Kan? Kan? Dia kata kemudian, saya rakyat Malaysia. Ni, kita di Malaysia. Dan saya tinggal Taman Tun. So, saya suka hati saya nak pergi mana-mana. Saya nak tolong angkat buku ke, nak letak apa, dia lah dia kata. Tapi cukup bulan, dia minta gaji. Cukup bulan, kan, pekerja-pekerja yang ada dapat gaji. Kan, volunteer kita tahu siapa. Tapi datang dia nak makan juga. Kita buat kenduri, nak makan juga. Lepas tu dia tanya kenapa? Dia kata saya buat kerja. Kan baik, kan. Ustaz tu duduk mengajar je. Kami kemas buku, dia kata. Oh, kami sekian-sekian. Contoh ni kan. Dia buat bekerja tapi dia tak nak tanya tuan punya tempat siapa. Minta izin pun tidak. Itu masalah. Jadi sini masalah dia macam orang yang datang masuk ke dunia, tak pernah tanya siapa pencipta alam ini, apa dia nak daripada kita dan sebagainya. Tak pernah tanya, tak pernah terlintas dalam kepala dia. Macam dia kata apa, benda-benda yang dibawa macam Nikola Tesla, saya sebut nama semua tak kenal. ACDC kan arus ulang alik yang kita pakai kat rumah tu dia buat. Saya tak tahu kenapa nama dia tenggelamkan. Thomas Edison diangkat tapi nama dia tenggelamkan. Dia habiskan duit, dia memang kaya, tapi duit dia semua habis untuk research dia buat. Even apa, tenaga apa, hidroelektrik tu pun dapat daripada idea dia. Nikola Tesla ni, lampu yang pakai ni, lampu yang ada Mercury ni pakai dia punya idea, Nikola Tesla. Tapi tidak kenal sangat kan. Dia banyak, dia boleh katakan funding semua sekali, harta dia. Kalau dia seorang Muslim, pahala besar, pahala cukup besar. Tapi oleh kerana dia bukan Islam, maka atas dasar apa yang apa zahir, maka apa dia dapat dari kebaikan semua sekali, ilmu dan sebagainya, itu bayaran bagi kebaikan mereka yang dia buat. Dia buat benda baik, maka dia dapat nikmat hidup tadi, bernafas ke, melihat ke, mendengar ke, semua sekali akan hangus. Sebab tajuk tadi lah, tak pernah tanya Tuhan punya tempat alam. Alam ni siapa? Kan akal kita mengajar, kita ada pencipta.
Tak boleh kita jadi dengan sendirinya. Bahkan mustahil kita jadi dengan keadaan apa, dengan complicated macam ni kan, dengan aturan yang kita ada sistem saraf, ada sistem tulang kan, ada sistem otot, ada sistem penghadaman, sistem pernafasan, sistem aliran darah. Kita punya badan macam tu. Dengan semua sistem yang rumit tadi bergabung untuk satu badan, kita dah rumit dah. Alam lagi rumit. Kan aturan alam macam mana burung patut ni kan, burung tu tinggal cuaca mana, yang ini terbang ke mana. Semua sekali benda tadi mengajar pada kita bukan mendatangkan sendiri. Tapi orang-orang yang pandai macam ni kadang tak nak fikir. Dia tak nak, bukan tak nak fikir, tak nak fikir. Dia tak nak gunakan akal dia. So jadi logiknya Allah Ta'ala takkan terima apa benda dia buat. Itu sebab Allah Ta'ala kata kami dahulukan apa? Upfront, bagi dahulu siap. Apa mereka dahulukan daripada segala amal, dan kami menjadikan di hari akhirat nanti segala amal dia buat tidak ada nilai langsung. Pasal apa? Segala nikmat dia dapat dikira sebagai apa? Pembalasan. Jadi macam kisah Ibrahim AS bila doa minta beri rezeki pada penduduk Mekah, penduduk yang tinggal di situ, Allah Ta'ala kata bukan setakat tu je, orang-orang beriman aku bagi, kafir pun aku bagi juga. Tapi waman kafara, orang yang kafir, fa umati'uhu qalilan, aku akan berikan dia senang renang sementara. So that dia tak ada rasa macam tak pernah datang dunia ni, macam worthless, tak. Dia tahu dia dapat kenikmatan. So di situ beza dia. Baik, menunjukkan Allah Ta'ala ni adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia tak pernah biarkan atau orang kafir ni pun tak merasa sebarang kenikmatan. Cuma memang ada dalam kehidupan kita sekarang ni pun ada. Pernah tengok apa National Geographic Tabu, Tabu, TABOO. Pernah tengok yang The Untouchable, yang makan tikus tu. Actually diorang tu sekarang ni dekat India ada satu sistem kasta diorang. Ada orang-orang yang yalah, tuan sawah tu kaya lah, tapi yang kerja jaga sawah tu cari tikus orang biasa je. Dia kerja satu hari RM1, tapi makanan dia tikus lah, tangkap tikus. Tak nak tengok nanti type internet nanti type apa di Untouchable, tabu dia ada kumpulan manusia, dia kata dia tak boleh, dia kotor dia kata kotor. Tapi orang ni itulah kehidupan orang, makan benda-benda macam tu. Duduk dekat India sampai sekarang masih ada lagi. Kalau dia masuk bandar dia kena pukul. Itu pasal dia orang worship lah. Dia kata macam tu. Saya pergi makan lagi tikus tu. Okay, betul itu pelik lah. Tapi yang pentingnya nak ceritakan sekarang adalah orang macam tu kadang timbul. Dia persoalkan. Dia kata kenapa Tuhan jadikan aku dalam keluarga ni dan sebagainya. Dia actually boleh keluar daripada lingkungan berkenaan, tinggalkan tempat tersebut. Dia tak terikat dengan siapa. Tapi oleh kerana dia apa? Kan take over nasib. Dia salahkan takdir. Disebut dalam perbincangan tu ketika Geographic buat rakaman tu, dia ada sebutlah 3-4 perkataan, antaranya ialah aku tak minta dilahirkan macam ni dan sebagainya. Tapi betul, tapi masalahnya tinggalkanlah. Maksudnya kita dalam Islam ni ada choices, dan negara berkenaan ada jalan untuk dia keluar. Tapi dia kadang dia nak attach dengan cara biasa hidup. Bapa aku kerja macam ni, kemudian atuk aku kerja macam ni, aku kerja macam ni, aku tak kisah, dia kata. Tapi dalam masa sekali-sekala masih merungut jugalah. Itu contoh dia. Kita tunjuk benda tu kat sini. So siapa nak tengok sini dalam internet. Dia ada dalam YouTube. Makan-makan lah dia bakar tikus tu, kikir bulu kan. Dia buat kari tu. Dia buat kari, tapi kari tak santan dah. Kari tak santan. Tak nak tengok best cerita tu. National Geographic. Tapi benda tu menunjukkan pada kita bahawa orang kadang-kadang non-Muslim tu ada yang miskin dan sebagainya, tapi sebenarnya dia ada nikmat benda lain lah. Salah dia sendiri yang tidak mahu keluar daripada jalan berkenaan. Kita ada choices, either kerja terus dekat situ atau lari tempat lain. Larilah. Kenapa mesti stick to the tradition untuk duduk kat situ juga? Kan gaji RM1 satu hari, apa dia sangat? Dia konsep benda ni. Tapi dalam ayat yang kita bincangkan tadi adalah bahawa Allah SWT jadikan walaupun orang kafir sekalipun, doa Ibrahim tadi sampai pada mereka untuk diberikan kepada mereka pahala dan juga ganjaran, rezeki makanan dia. Tapi benda tu penghapus bagi apa amalan baik yang mereka buat. Baik. Dan itu adalah kerana dia bersifat Maha Pengasih. Mana sifat pengasih dia, maka dia berikan juga walaupun orang-orang yang kufur pun dia akan bagi juga nikmat duduk di dunia ini. Dia kata lepas tu dia kata, serta juga yang menjadikan tanda sifat pengasih Allah Ta'ala apa yang berlaku dalam kisah Bani Israel. Okay, Thumma afauna ankum, surah Al-Baqarah ayat ke-52. Tapi ayat itu saya kata yang atas tadi sebenarnya dimaksudkan sebenarnya kisah Adam lah. Kisah Bani Israel tu dekat sini diulang sekali lagi. Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 52, Allah Ta'ala summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ni
dalam ayat yang ke-54 kan, surah Al-Baqarah. Ayat 52. Tapi yang kita tunjuk tadi 54 kan. Okey, tengok 52. Ayat 52 Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika mana kami janjikan pada Musa, buat perjanjian dengan Musa 40 lailatan, 40 hari untuk dia keluar, menunggu menerima wahyu. Jadi sebenarnya asalnya 30, tapi Allah Ta'ala tangguhkan Musa 10 hari lagi. Thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kamu telah mengambil, kamu wahai Bani Israel, wahai anak-anak Yaqub, telah mengambil anak lembu, patung anak lembu, min ba'dihi, setelah ketiadaan Musa alaihissalam, wa antum zalimun, kerana kamu zalim. Tapi lepas tu Allah Ta'ala apa? Thumma afawna ankum, kemudian kami maafkan kamu. Min ba'di dzalika, setelah daripada itu, la'allakum, moga kamu tashkurun, akan bersyukur. Mana Allah Ta'ala ampunkan. Mereka buat benda, Allah Ta'ala ampunkan lagi berkali-kali, menunjukkan belas kasihan Allah Ta'ala tu besar. Dan itu sebab kita kata taubat itu berlaku untuk umat Muhammad juga. Cuma kita kata yang kena faham, kan Allah Ta'ala tak akan maafkan segala dosa kecuali syirik. Itu kalau sekiranya masalah lepas mati. Kalau sebelum mati, selagi mana orang tu tak mati, maka kalau dia menyekutukan Allah Ta'ala, dia kena bertaubat. Maka Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Mana sincerely dia bertaubat, maka Allah Ta'ala akan berikan pengampunan. Stop situ je. Mana tak ada kata macam. Tapi syirik itu kalau orang tu mati dan syirik, mati dan kufur, dan tak ada keampunan. Tapi kalau selagi tak mati, apa saja dosa dia buat, maka hukuman atau sama ada yang kena hudud atau tak kena hudud, maka taubat dia untuk dia di sisi Allah Ta'ala adalah masih lagi berjalan. Tak ada macam ini ada dosa takkan ampun dah, tak. Kalau dia mati dalam keadaan tadi, yes. Kalau dia tak mati, dia masih lagi hidup, dia bertaubat, dan dia akan dapat taubat Allah Ta'ala. Yang kita sebut dalam surah apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 160 159. Ingat kan? Dan tafsir pagi kita ambil, bila Allah Ta'ala nyatakan 160 ke 59, saya tak ingat. Dan ayat berkenaan Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Rasanya okey, betul lah. Ayat 159 160. Tak. Kan dia kata innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada bukti-bukti dan juga petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah mana kami jelaskan ia kepada manusia dalam kitab. Mana maksud dia, benda kebenaran tu dah nyata dah, tak boleh sembunyi dah. Tapi mereka sembunyikan juga. Orang macam ni, ulaika, mereka itu, yal'anuhumullah, akan melaknat mereka siapa? Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, akan melaknat mereka segala yang melaknat. Mana anything yang melaknat, maksudnya seluruh dunia ni. Pasal dalam kalau ada hadis Nabi SAW, Nabi kata seorang yang alim akan diminta ampun untuk dia oleh semua benda di penduduk langit dan bumi, sehingga ikan di lautan, sehingga semut dan lubang akan minta keampunan untuk orang berkenaan. Macam tu juga dengan orang yang membunyikan ilmu, akan dilaknat oleh semua benda. Laknat tu datang dari semua benda. Dan memang kita kata dahsyatnya laknat. Jadi kalau sekiranya iblis ni dilaknat oleh Allah Ta'ala saja, tapi yang ini Allah Ta'ala laknat, semua benda akan laknat dia, mendoakan dia supaya jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Dahsyat. Okay. Tapi dalam masa yang sama, illal ladzina tabu, kecuali melainkan orang-orang yang apa? Bertaubat. Wa aslahu, dan juga apa? Memperelokkan amal. Wa bayyanu, dan jelaskan semula. Faulaika, maka orang macam tu Allah Ta'ala kata, atubu alaihim, aku akan beri taubat ke atas mereka. Wa ana tawwabur rahim, aku maha beri taubat lagi maha penyayang. Dalam ayat ni, Ibnu Katsir ketika ditafsirkan ayat ni kata apa? Ayat ini adalah satu rahmat untuk umat Islam, dia kata. Kenapa? Menunjukkan bahawa kalau sekiranya orang tu dalam Islam ni, dia ni adalah pendakwah kepada bid'ah ataupun kekufuran. Macam Ayah Pin kan? Ayah Pin, kita kata, boleh taubat tak? Kita anggap taubat. Tapi nak terima betul-betul. Secara asasnya, bagi mata kasar kita, ya, Ayah Pin mungkin dia punya tu tak besar sangat. Kan dia setakat pengikut dia, puji dia kan. Ada dulu macam Hasan anak rimau. Dan dengar Hasan anak rimau? Kat Kelantan ada satu tarikat pelik. Dia apa? Dia nak buat nak lahirkan anak yang soleh, dia panggil semua pengikut dia duduk atas satu pondok, dan lelaki perempuan dan sebagainya. Kemudian zikir, lepas tu padam lampu. Kemudian diorang jadi macam binatang lah.
Ini kahwin ini, tak tahu kahwin siapa, siapa lelaki siapa, siapa bini siapa, tak tahu. Jadi kalau lahir terjadi anak pada hari berkenaan, saya anak tu anak soleh. Ini memang jahat tu. Sila jahat. Tak ada kita tak cakap apa, memang jahat lah. Kan? Dengan idea macam tu, tapi ada lagi orang bangang ikut dia. Cuma cerita nak fahamkan sekarang, orang ni ikut dosa dia dahsyat. Tapi Allah Ta'ala berdasar pada ayat ni, kalau sekiranya dia bertaubat, kan, berelokkan amal dia dan jelaskan semula kesilapan yang dia buat, Allah Ta'ala akan beri taubat. Ibn Katsir kata apa? Kalau jahat mana sekalipun orang berkenaan, taubat masih ada untuk dia. Tidak ada siapa boleh kata tidak. Tapi syarat dia bagi orang-orang yang macam tu ada 3 lah. Kenapa? Aslahu tabu aslahu bayyanu. Dia tak boleh taubat biasa saja. Dia taubat dan jelaskan balik apa kesilapan dia kepada orang lain, supaya jangan sampai orang terikut juga lintas jalan yang sama. Bukan setakat dia lepaskan diri dia. Oh ya, aku taubat ya Allah. Tak, siapa yang tersesat dengan sebab dia kena betulkan balik. Terangkan balik kepada orang tu, saya salah itu. Ini kalau orang yang bawa ajaran sesat. Contoh Islam kita kata orang tu masih lagi bertaubat. Ikut syariat lain tak ada dah. Habis. Macam Musa Samiri kan. Musa yang kita yang apa Samiri yang apa? Yang buat patung tu untuk dia tak ada dah. Habis. Macam juga macam Qarun, tak ada. Habis. Kemudian sekali dia ingkar dan langgar, bertentangan terus, tak ada dah peluang. Habis. Tutup terus. Tapi umat Muhammad diberikan Allah Ta'ala rahmat dengan apa? Kalau anda kata jahat mana sekalipun, suruh dia bertaubat. So kita tak ada dalam Islam ni istilah tidak ada taubat. Tiada maaf bagimu tu tak ada. Tahu? Kita ada tiada maaf bagimu tu kita pakai. Dalam Islam ada lagi. Umat tadi tengok ada hamba Ta'ala tu. Saya tahu dia ni nak ingatkan bangsa lain. Mungkinlah mak bapak dia mungkin Islam kot. Yalah pakai tudung, mak dia pakai tudung, tapi anak dia tadi macam burung merak. Dia pakai baju tahu macam bling gitu, kemudian rambut dia macam sebelah oranye sebelah hitam. Perempuan. Dia macam burung cendrawasih tu rambut dia. Saya tengok okey. Kata Melayu ke, tak tahu Islam ke, kan? Tapi pelik jugalah. Kadang-kadang kata macam tu teruk perangai sekalipun, masih taubat ada pada dia. Kita tak suka perangai orang, tapi kena ingat kalau orang tak nak bertaubat, kita tak ada hak untuk kata tidak. Hatta kalau tu penzina sekalipun, kita kata apa? Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Bukan kita kata macam jangan dekati aku, kan? Jangan, tak ada cakap yang tu. Faham? Jelas? Okey. Jadi dia kata apa? Dia kata apa yang berlaku dalam kisah Bani Israel. Mana dah ayat yang ke-52 tu apa? Summa afauna ankum. Sehinggalah dia mengulang pada ayat berkenaan ayat 163, dia mengulangkan lagi tiada Tuhan melainkan dia, la ilaha illahu wa huwal ghafur wa huwal 63 ayat mana? Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Mana Tuhan melainkan dia, Allah Ta'ala, huwar rahmanur rahim, dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 163 surah Al-Baqarah. Okey. Dan itu contoh dalam kisah dia. Maksudnya Allah Ta'ala teruskan sampai kisah tu. Dan dia menyebut ayat hutang sebagai panduan bagi orang yang memohon di kalangan hamba sebagai rahmat terhadap mereka. Dan ayat hutang tu sendiri pun Allah Ta'ala jadikan sebagai rahmat. Maksudnya dengan datang ayat berkenaan, kita umat Islam ni dapat mengatur kehidupan kita dengan betul. So kadang-kadang kalau kita kata kawan baik sekalipun, bukan tak percaya, tulis. So that tak ada argument lepas tu. Nanti kan orang tu kata berkira sangat dengan aku. Tapi benda tu tulis lah. Tulis. Hutang tu tulis. Okay. Dan dia merupakan daripada umat Islam ni kesilapan, kelupaan dan bebanan, dan apa yang kemampuan bagi apa yang tiada tambah tu. Apa yang tiada. Tinggal perkataan. Tiada kemampuan bagi mereka terhadapnya. Kan dia kata la taqatal nabih. Kan? Rabbana la tuhammilna wa la tahmilna la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Jangan kau tanggung ke atas kami apa yang tidak kemampuan untuk kami itu menghadapinya. Okay, wa'fu anna waghfir lana. Dan dia menutup surah Al-Baqarah ini dengan apa? Waghfir lana, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Waghfir lana wa'fu anna warhamna. Waghfir lana warhamna wa'fu anna. Dalam surah Al-Baqarah 286. Maksudnya di akhir Al-Baqarah ini ditutup dengan tajuk apa? Maafkanlah kesalahan kami, ampunkan dosa kami, dan juga beri rahmat kepada kami. Maksudnya kita zahirkan tajuk Ar-Rahmanur Rahim tadi sampai ke hujung surah Al-Baqarah.
untuk menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni maha pengasih, maha penyayang. Apa macam mana besar apa kesalahan kita, sila balik cepat-cepat bertaubat Allah Ta'ala. So kalau orang yang faham betul-betul sifat berkenaan, dia akan patah balik. Jadi siapa yang macam zaman kita sekarang ni, kan dulu cerita gereja banyak buat kerja macam ni. Dia tarik orang muda, orang mudi Islam ni, dia datangkan dengan kata-kata bahawa tak ada maaf bagimu, Islam ni akan sebat. Macam orang tu pergi zina, kena sebat dulu. So orang tu takut. Ni tengok, kerana Kristian datang jumpa padri terus ampun. Mudah, simple je. Kerana Islam ni kena hukum dulu baru nak dimaafkan. Sebenarnya masalah apa kita dengan Allah Ta'ala, ni yang ceritanya. Para sahabat Nabi SAW yang minta dibersihkan, Nabi berkali-kali kadang-kadang kata agaknya kau silap kot, agaknya bukan kot. Nabi halau dia tak mengaku depan Nabi SAW. Pasal benda-benda dosa tadi, besar mana sekalipun, kalau Allah Ta'ala ampun, Allah Ta'ala ampunkan. Yang menjadi tajuk untuk masalah negara ni kena ada peraturan. Jika tak ada peraturan nanti semua orang langgar benda berkenaan akhlak dilanggar, berkenaan masalah curi dan sebagainya, jenayah terhadap maruah dan sebagainya. Islam datangkan dengan peraturan ini supaya tersekat dengan umat manusia langgar. Tapi kalau orang buat juga dan dia diam. Contoh macam hadis Nabi SAW berkenaan dengan orang mencuri. Tak mencuri kan? Bila salah seorang sahabat Nabi SAW ni, dia baring atas kain selempang dia mahal. Kemudian ada orang curi, buat lari, dapat tangkap. Bila dapat tangkap, Nabi nak laksanakan hukuman kat atas orang berkenaan. Nak laksanakan kat atas dia. Lalu tiba-tiba lelaki yang buat pengaduan kepada Rasulullah SAW ni kata, ya Rasulullah, tak payah potong, aku maafkan dia. Lepas tu Rasulullah kata potong. Dia kata, ya Rasulullah, aku hadiahkan dia apa dia curi daripada dia. Apa dia curi tadi aku hadiah kepada dia, dan kau potong. Diminta Rasulullah berkali-kali, akhirnya Rasulullah kata kepada dia, halla qabla ma ataitani bihi, kenapa kau tak maafkan dia sebelum kau datang bawa jumpa aku? Meaning that pasal atas kerajaan dapat tahu dia kena laksanakan. Tapi atas di kalangan rakyat, kalau dia kata benda tak sampai peringkat berkenaan, nak minta ampun Allah Ta'ala, taubat, minta ampun Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada kata macam takkan ditaubat, tak. Boleh diberikan taubat, tak ada masalah. Kalau orang bunuh 100 orang pun Allah Ta'ala boleh maafkan tanpa kisos berlaku. Kenapa pula kita yang lain tak boleh dimaafkan? Cuma atas nama kerajaan dapat tahu benda berkenaan, tindakan kena ambil. Kalau dia kata bukan sampai kerajaan, maka atas kita ni macam ni kan, let go. Bukan pula kita canang pula, dia ni dulu berzina ni sekian ni, kita bawa kes pula. Jangan. Masa benda tadi perlu kepada saksi. Kalau ada pengakuan dia. Bila kita buat benda macam tu, kita kata atas nama kerajaan ni, kerajaan yang kena buat. Tapi atas nama kita ni, benda tu bukan perlu kita dedahkan. You don't supposed to dedahkan orang ni sekian, orang ni anak dia sekian. Tak ada. Kecuali kalau orang tanya berkenaan dengan masalah nikah kahwin. Orang tanya kita, boleh tak jadikan menantu? Kena jawab. Kalau dia kata benda lain, tak ada. Untuk cerita topik hangat, untuk topik hangit tengah hari ke, sambil-sambil makan tengah hari, sembang-sembang, tak ada. Islam tak ajar macam tu. Faham? Pasal kalau kerajaan dia dengar, laksana. Tapi kalau dia kata atas orang awam, benda tu kita tahu tapi tak tahu betul ke tidak, just keep quiet. Faham? Pasal benda tu antara dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia kata tersebar meluas, kerajaan akan tahu dan akan laksanakan hukum kat orang berkenaan. Faham? Macam yang mencuri tadi kan, kalau ikutkan logiknya, dah mencuri, ikut hukum Allah Ta'ala apa? Potong tangan. Tapi potong tangan ni bukan atas dasar tuan punya barang, kerajaan yang akan buat. Tapi kalau dia kata dia sebelum bawa jumpa Rasulullah SAW, dia maafkan dan senyapkan, tak sampai pada kerajaan, itu antara dia. Mana orang tu berdosa dengan Allah Ta'ala, yang ni berdosa ambil harta orang, itu antara dia dengan satu sama lain. Tapi dengan atas nama kerajaan, tak. Pasal ada dosa-dosa besar yang Allah Ta'ala ajak berperang, tapi Allah Ta'ala tak letakkan hukum. Contoh bab riba. Kalau tak nak ajak perang, siapa yang degil tak nak tinggalkan riba. Tapi dalam masa yang sama tak ada pula hukuman dia. Orang makan riba kena sebat ke, kena rejam ke, ada? Pernah dengar? Tak ada kan? Dosa tu besar. Tak bayar zakat, dosa besar. Tapi atas nama biasa, kalau tak diketahui dan sebagainya, disenyapkan. Mana kalau kerajaan tahu orang tak bayar zakat, dia boleh rampas harta orang tu 2 kali ganda daripada apa sepatutnya dia bayar. Katakan dia kena bayar 1,000, dirampas harta dia 2,000. Tapi dalam masa yang sama, katakan tak diketahui, dia senyap-senyap masing-masing buat tak tahu je, maka tak ada benda. Kerajaan tak suruh mencari pula. Faham? Mencari itu tidak berlaku dapat bermata, maka kerajaan kena ambil tindakan. Faham? Jadi secara asasnya, orang tu dosa besar mana sekalipun, bertaubatlah, tu je. Tak ada macam alasan macam tadi, macam padri kata kan, bila padri kenakan budak-budak Melayu kita atau Islam kita ni, dia kata tengok, Kristian adalah peace loving, peace religion, tak ada hukuman, tak ada apa, just minta repent je. Repent tadi. Jumpa father ni, dia akan maafkan. Dia kata macam tu. Dan kata kalau Islam tak boleh. Islam kena sebat dulu baru maafkan. Kalau sampai pada kerajaan. Tak sampai pada kerajaan dan sebagainya, atau tak ada kerajaan melaksanakan perkara tersebut.
Jangan pergi lari pula dia berzina kat Malaysia, lari ke Saudi Arabia. Saya telah berzina, sebablah saya. Kan? Itu bangang nama dia. Kan? Tak ada Islam tak ajar macam tu. Maksud dia kena apa tau? Dia kena minta ampun Allah Ta'ala. Berterusan. Kesilapan salah tadi, minta ampun Allah Ta'ala. Maka pasal Allah Ta'ala dah nyatakan dalam Quran yang kata, Allah Ta'ala ampunkan apa dosa selain daripada syirik. Mana berdosa itu pun boleh diampunkan juga. Hatta kalau dia mati dalam keadaan macam tu pun Allah Ta'ala diampunkan. Sebab kadang-kadang kata orang mati, bukan mati atas kekufuran, kita disuruh doakan apa? Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuan. Sebab dia mati atas Islam, tak syirik, tak kafir, maka dia ada lagi layak untuk dapat keampunan. Hatta kalau dia buat dosa paling banyak sekalipun. Sebab kita disuruh minta ampun. Tapi kalau nyata dia mati dalam kekufuran, memang mati dalam bukan Islam, dan haram kita minta doa untuk dia. Dia berasal pada surah Al-Taubah ayat 113. Tak boleh minta ampun untuk dia. Tapi kalau dia mati dalam keadaan Islam, walau sekalipun minum arak dekat tangan ni minum arak kat tangan dia, mati minum arak sekalipun, yang disyariatkan untuk kita oleh Rasulullah SAW adalah tetap kita mendoakan dia apa? Allah maghfir lahu atau firlaha warhamha ataupun warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minta ampun. Kalau dia mati atas kafir, barulah anda tak boleh minta ampun untuk dia. Kalau dia mati dalam Islam, walaupun dia jahat mana sekalipun, anda disuruh apa? Allah maghfir lahu warhamhu. Bukan kerja kita macam, tak ada, biarkan dia hukum. Allah bagilah dia neraka paling panas. Kenapa kan? Kita lah jadi apa? Polis angkasa segaban, tahu? Kita pula jadi macam apa? Orang kena ikut. Siapa tak ikut ni? Tak, bukan kerja kita. Faham? Mati orang tu nak kata, walaupun berdosa apa sekalipun, maka hak mengampunkan dia adalah hak Allah Ta'ala yang mutlak, bukan hak kita. Tak ada pula mulut kita boleh kata macam, tapi tu kita. Allah Ta'ala tak ada tapi. Kan bila kita cerita, saya ingat bila cerita berkenaan dengan apa? Tajuk seorang yang membunuh 100 orang kan? Sebab ada budak mendoaifkan hadis ni, kelakar. Ada orang kata, hadis doaif ni. Dia kata, kenapa? Sebab kan itu hak manusia. Kalau hak manusia sekalipun, kita dengan orang lain, Allah Ta'ala nak ampunkan, itu hak Allah Ta'ala. Memang betul, lelaki tadi bunuh 99 orang, cukupkan 100. Bila nak dia mati sebelum apa dia dalam keadaan nak pergi bertaubat. Dan taubat lagi pun. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala matikan dia. Dan kisah ni Nabi ceritakan untuk bagi tahu kepada kita apa? Kalau anda kata hak manusia pun Allah Ta'ala lepas, Allah Ta'ala lepaskan. Ini maksudnya seorang manusia tadi kena belajar apa? Sentiasa balik kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Setiap waktu, setiap masa. Bukan tunggu bulan Ramadan, bukan tunggu pergi umrah. Bila nak bertaubat ni, tunggu umrah dululah. Kan? Air umrah nanti, air ni lah. Ada separuh tu pencen. Ada separuh orang tu apa? Tunggu kahwin. Sekarang ni semain tak cukup. Tunggu kahwin tu baru semain cukup. Pun ada juga. Ada separuh tu apa? Dia tunggu anak lahir. Air tak boleh sekarang. Nanti anak air lahir, air jadi baik lah. Pun macam tu ada juga. Apa hal? Tunggu apa? Apa kita nantikan? Mati tu akan datang. Kan kita tunggu tangguh. Itu salah kita. Tapi kalau kita boleh repent cepat-cepat. Kalau pasal dalam hadis yang Nabi soalan Nabi datang Nabi kata Allah Ta'ala membuka pintu menerima taubat pada waktu siang untuk siapa yang buat dosa pada waktu malam. Dan dia menerima taubat pada waktu malam untuk siapa berdosa pada waktu siang. Ni benda ni selagi tak berlaku kiamat, selagi tak berlaku terbit matahari dari barat, selagi itulah pintu taubat tu terbuka macam tu. Bukan tunggu macam buat dosa kan. Besoklah. Hari ni Sabtu ni hari orang Yahudi tak salah bertaubat hari ni, kita tunggu hari Jumaat minggu depan. Apa hal simpan? Kenapa kan? Dia buat perkasam pula dosa dia. Jadi kena faham maksud konsep dia, faham sifat Allah Ta'ala tadi, cepat-cepat kita bertindak. Bukannya faham sifat Allah Ta'ala dan kita duduk tunggu. Jangan jadi murjiah pula. Kan harap-harap Allah Ta'ala ampunkan. Kalau boleh maafkan, Allah Ta'ala maafkan. Tak sabar amal pun tak apa, dia kata. Itu masalah juga. Kan? Itu salah juga. Baik, keempat. Pemilik hari pembalasan. Allah Ta'ala adalah pemilik hari pembalasan. Itu hari kiamat. Dan perinciannya adalah apa yang terhimpun daripada sebutan hari kiamat pada beberapa tempat. Dalam surah Al-Baqarah ada disebut beberapa tempat. Contoh dalam surah Al-Baqarah 284 Allah Ta'ala nyatakan. Kan dalam ayat berkenaan dengan tajuk Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Milik Allah apa di langit dan juga di bumi. Itu hak mutlak dia. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kamu zahirkan apa dalam hati kamu, au tukhfu atau kamu sembunyikan, yuhasibukum billah, Allah Ta'ala akan menghisap dia. Akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Itu pengakhiran. Kalau kita tengok daripada awal surah Al-Baqarah sampai ujung tu banyak kali berulang. Hatta di antara sifat orang beriman apa? Wabil akhiratihum yuqinun. Wabil akhiratihum yuqinun. Itu menunjukkan bahawa apa berkaitan dengan tajuk apa? Maliki yaumiddin. Tajuk Maliki yaumiddin lah. Mana balik berkenaan dengan hukuman yang Allah Ta'ala janjikan neraka,
atau Allah Ta'ala janjikan syurga. Dalam surah Al-Baqarah tadi banyak tempat kan, dari awal sampai habis, sampai hujung dia, hujung ni tajuk ni. Ini adalah penghujung dia. Semua tadi tu merujuk pada Allah Ta'ala sebagai pemilik hari pembalasan, Tuhan hari pembalasan, Malik Yaumiddin. Okay? Jadi di akhir Al-Baqarah tu dia bunyi apa? Wa in tubdu ma fi anfusikum, apakah kamu zahirkan apa dalam hati kamu, au tukhfa, kamu sembunyikan, yuhasibukum bihi Allah, Allah akan hisap kamu di atasnya. Sebab bila benda berkenaan di sana, fa yaghfiru liman yasha, Allah akan ampunkan siapa dia nak, wa yu'adzib man yasha, Allah azab siapa dia nak. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala ada sesuatu maha berkuasa. Di mana yang kita nak bimbangkan benda ni? Bukan di sini, di sana. Pasal hari kiamat nanti tak ada batal balik. Di sini boleh batal balik lagi. Boleh repent, boleh minta ampun. Tapi apa sebutan berkenaan Malik Yaumiddin tadi, macam saya kata, start daripada awal Al-Baqarah, start dengan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, wa bil akhirati hum yuqinun. Di akhir ayat keempat tu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka yakin, itu orang beriman ni. Berakhir dengan hujung sekali adalah berkenaan dengan hisap. Mana berhisap dari akhirat nanti, hatta kalau tak nak hisap apa dalam hati kita, tak akan hisap. Walaupun kita kata ayat ini telah diringankan hukum dia kepada tajuk apa kita kerjakan saja. Anything tak kerjakan, Allah Ta'ala takkan kira. Maka kalau kerja niat baik, maka malaikat akan salin satu kebaikan. Kalau buat kebaikan yang diniatkan, maka dapat 10 kali ganda dan digandakan sampai 700. Kalau niat buat jahat, tak tulis apa-apa lagi. Buat, cakap baru kena. Buat atau cakap baru kena. Di situ ada hukum dia, kerana diringankan. Tapi asas dia adalah masalah hisap tadi di sana, bukan di sini. Di sini bukan pengakhiran. Sebab kan kalau anda kata ada orang sibuk kan, ya Allah, dia nampak orang tu jahat, ya Allah binasakan orang tu, dia minta orang mati. Mati dalam Islam bukan hukuman. Dalam Islam mati bukan hukuman. Mati sesuatu itu bukan hukuman. Bahkan kematian tadi adalah hukuman kalau dah ikut Bible. Bila dalam Bible dia kata apa? The soul that sinners shall die. Di mana jiwa-jiwa yang berdosa pasti mati. Either mati secara fizikal, atau mati secara spiritual, mana jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Tapi anyway, dalam Bible tu sifat mati itu adalah hukuman. Atau dalam ketika ugutan dalam Bible dan Genesis chapter 2, ugutan Allah Ta'ala kepada Adam ketika mana jangan makan pokok tu kan, dia sebut macam tu, and the day that you eat it, you will die. Dia sebut macam tu. Tapi Adam tak mati. Lepas tu maksud dia mati mungkin spiritual lah, jauh dari rahmatku maksud dia. Tapi anyway, sebut mati tadi dikira sebagai hukuman. Dalam Islam mati bukan hukuman. Hatta sakit kita bukan hukuman. Maka ada sebahagian sakit kita adalah penghapusan dosa kita. Merahmat baik. Contoh kadang-kadang kita nampak macam bila kena bencana orang berkenaan, dia ditimpa dengan penyakit. Kita nampak dia sakit, tapi itu adalah penghapusan dosa dia. Bila dosa dia boleh dia bersihkan dengan penyakit tadi, so dia dapat kebaikan ke keburukan sebenarnya? Kebaikan lah. Mata kasar kita nampak buruk, tapi untuk dia adalah baik. Kita je nampak benda tak elok, tapi Allah Ta'ala sebenarnya atur keelokan untuk dia. Jadi secara asasnya benda tu bukan lagi hukuman. Bukan lagi hukuman, itu tanda sayang Allah Ta'ala pada kita. Bahkan ada salah hadis Nabi SAW, Nabi kata sakit kepala ni kan. Ada seorang lelaki jumpa Rasulullah, dia kata apa? Ya Rasulullah, aku tak pernah sakit kepala. So Nabi kata apa? Siapa nak tengok ahli neraka, tengok lelaki ni. Siapa nak tengok ahli neraka, tengok lelaki ni. Why? Kan adakah Nabi dengki dengan dia sebab dia tak sakit? Tak. Sebab apa? Sebab bila manusia tu diuji, diberi kesakitan, keletihan, kesedihan dan sebagainya, disitulah cara Allah Ta'ala akan apa? Bersihkan dosa-dosa dia. Macam dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala nyatakan apa? Wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira pada Muhammad kepada orang beriman, orang-orang yang bersabar. Siapa orang bersabar? Alladzina idza asabathum musibatun. Orang-orang yang apabila menimpa mereka sebarang musibah yang menyakiti mereka, yang menyedihkan mereka, qalu, mereka berkata, inna lillah, kita ni milik Allah Ta'ala, wa inna ilaihi raji'un, dan kita kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Orang ini ulaika alaihim salawatun min rabbihim rahmah. Orang-orang ini ke atas mereka selawat, keampunan, doa kebaikan daripada Tuhan mereka, dan juga apa? Rahmat. Bukan kita selawat manusia, tak. Allah Ta'ala doakan, berikan kita kebaikan. Allah Ta'ala akan selawat ke atas kita. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita, dan juga rahmat kita akan dapat. Wa ilaikal muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. So konsep dia, maksud dia dalam kefahaman kita ni, kena faham bahawa pembalasan sebenar di sana, bukan sini. Anything concerning kat sini, maksud dia penghapusan dosa. Di sini penghapusan dosa.
Kalau orang tu kita doa, kita kata, ya Allah bagi tu balik kita dia. Lepas tu dia cacat kan. Sebab dia cacat tadi, dia sabar dan sebagainya, dia bertaubat, dia dapat keampunan. Maksud dia, doa kita untuk minta dia binasa, tak binasa pun sebenarnya. Bahkan menjadikan untuk dia apa? Dapat bertaubat. Nampak tak? Kita doa, ya Allah jangan bagi dia sakit. Sakit kemudian dia bertaubat. Baik ke buruk? Baiklah, maksud doa kita bukan jadi buruk, baik. Sebab apa? Itu kita tahu, bukannya maksud dia saya nak ajar tuan-tuan sekalian supaya biar orang tu kena apa teruk di akhirat. Maksud dia kena faham bahawa sebenarnya pembalasan sebenar di akhirat, bukan di sini. So tak adalah kita kata concerning kita buat amal baik atau amal buruk, tak ada karma. Tahu karma? Tahu karma? Kan apa come around go around. Benda tak cakap kan, dia pusing-pusing gitu kan. Tapi yang pentingnya di sisi orang-orang bukan Islam, dia faham macam tu. Meaning that buat baik sini, baik balasan sini. Even saya terkenang satu kisah. Kisah Rabi'ah Tadawiyah yang dalam buku yang 1100 pengajar kisah orang soleh tu kan, yang Jahat Besar keluarkan atau Darul Nu'man Kelantan keluarkan. Dalam kisah tu ini lawak dia tahu. Salah hanya kisah ni tadi. Pasal ganjaran sebenar untuk seorang tu adalah akhirat. Kisah di sini. Ada seorang Rabi'ah Tadawiyah dengan ada orang datang jumpa dia. Kemudian ada orang datang hantar makanan pada Rabi'ah Tadawiyah, 9 ketul roti. Dihalau balik. Dihalau orang tu, kata balik, aku tak nak terima. Lepas tu orang tu patah balik. Lepas tu datang kali kedua. Last kali tuan dia datang, apa pasal aku tak nak terima roti aku bagi kan? Dia kata roti kau bagi tu salah jumlah, dia kata. Sebab aku bersedekah 1 ketul roti, aku expecting datang 10 ketul. Tapi kau datang, pembantu kau ni bawa 9 ketul saja. Maksud dia sebiji hilang. Kau tanya balik, dalam kisah tu kata, tanya balik rupanya betul bahawa pembantu tu curi seketul. So dengan sebab itu dia tahu bahawa seketul telah hilang. Seriously, kita kan macam inilah tuan-tuan, bagi air mineral sebotol, tuan-tuan nak air mineral sebotol balik ke? Kan kita bersedekah, saya sedekah kan, air botol kan, macam orang bersedekah air kan, sedekah air, dia nakkan air juga ke nak benda lain? Nak kejar mana satu? Nak kejar ganjaran dunia. Kalau dunia satu air, bayar dengan apa? 10 botol air. Nak macam tu kan, bagi RM1 dapat RM10. Itu ke bentuk yang kita nak? Pasti tidak, kita nak yang lain. Pasal ganjaran akhirat itu paling utama. Orang yang cari ganjaran dunia ni salah. Macam tadi kat kisah tadi tu, memang nampak salah. Kan patutnya bila dia infakkan bagi sedekah, sepatutnya dia tunggu mana? Tunggu sana. Ini boleh pula dia kata, ni tak cukup ni, aku sedekah 1, Tuhan mesti balas 10. 10 apa 10 roti? Kan bagi seketul roti tak 10 roti. Siapa ajar? Ini konsep saya kata salah lah. Nak menunjukkan bahawa salahnya kisah tadi. Mungkin bukan kisah dia. Kalau kisah dia pun tetap salah. Kalau kata tapi kisahnya sahih kepada orang dia, walau betul pun kita kata salah. Sebab apa? Sebab itu bukan ajaran Nabi SAW. Sebab para sahabat banyak yang korbankan nyawa mereka, harta mereka. Osman, bila dia infakkan harta, dia tunggu ganjaran harta dunia juga ke soalan? Pasti tidak. Kan Abu Bakar bila serahkan harta dia, dia tinggal kata Allah dan Rasul je aku tinggalkan untuk keluarga dia. Dapat tinggalkan nak dapat 10 kali ganda harta tadi ke? Tak. Hatta Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dia ajar orang ramai ketika mana pernah berlaku kemarau di Madinah. Sampai kan tak ada makanan, tak ada. So bila kafilah daripada Syam datang, Uthman beli semua sekali. Jadi orang peniaga Madinah kan yang nak buat duit, tak ada nak beli. Macam siapa dah beli semua, macam ni siapa yang beli semua? Nak tengok, dia kata Osman. So dewan penjagaan orang Madinah ketika tu datang cari dia. Kan Chamber Commons kan. Datang cari dia. Dia kata, "Oi Osman," dia kata, "kau beli semua, kami nak berniaga macam mana?" Dia diamlah. Dia orang kata macam ni, kami ditawarkan, kami bayar pada engkau 2 kali ganda apa yang kau bayar pada pada pedagang yang datang dari Syam. Osman kata, "Tak boleh. Ada orang nak janji bagi lebih banyak dari itu." Kemudian dia kata 3 kali ganda. Osman kata, "Tak nak lah. Orang ada, aku dapat tawaran lagi besar." Dia tu 4 kali ganda. Jadi bila diorang keep on going, sampai last sekali diorang pening kepala. Siapa di kalangan peniaga-peniaga Madinah ni yang sanggup bayar mahal lagi daripada apa yang diorang dah kumpul ramai-ramai dia bayar. Diorang bergabung nak bayar. Lepas tu dia pandang mana, kita tengok kisah tadi, Osman tamaknya. Tamaknya Osman kan. Dah 3 kali ganda tu kita dapat dah. Kan apa salahnya? Tiba-tiba bila orang tanya, siapa nak bayar lebih daripada tu? Kami semua ada kat sini. Osman kata Allah. Dia kata dia bagi semua sekali harta tadi. Dia bukan tunggu masalah dunia. Faham tak? Tu sebab kena faham. Maliki Yaumiddin tadi sana, bukan sini.
Sebab kan bila kita solat, jangan kita aku solat dah hari ni, insya-Allah aku dapat rezeki banyak. Tahu? Jangan, dan the idea inside your head kata apa? Kalau siapa tak solat nanti hidup dia tak best, tak ada kaya dan sebagainya. Jangan letak benda tu. Memang cakap memang salah. Cukup salah. Peramaikan para sahabat macam zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, zaman Umar. Kan ada seorang gubernur yang dilantik tu. Apa nama saya ingat? Yang dia bila orang bersedih mengadu. Pasal apa tahu? Dia ada hari tak ada keluar separuh hari. Ada hari jumpa orang lewat. Keluar hari tak hari keluar jumpa orang ramai lewat. Ahli parlimen ahli parlimen tak jumpa. Kali Malaysia tak jumpa orang terus. Okey, dia jumpa time nak pilihan raya je. Saya kan. Semua orang dia jumpa. Habis semua jumpa. Rumah kahwin siapa dia kenal tidak dia datang. Okey, tapi sahabat Nabi ni dia zaman Abu Bakar Umar, dia ni dilantik sebagai gubernur oleh Umar. Umar tahu dia baik. Tapi orang tempat dia mengadu. Dia kadang-kadang keluar tu tengah-tengah hari lewat baru dia keluar. Kemudian dia lewat keluar, kemudian ada hari separuh hari je dia keluar. So jadi bila Umar panggil, dia tanya, "Apa hal?" Dia kata, "Setiap hari aku tolong isteri aku masak-masak dan sebagainya, kemudian aku keluar." Kan? Tolong kan. Kemudian ada hari pasal dia kena tak keluar, dia tak ada baju melainkan itu selai tu je baju dia. Selai tu je baju dia. Jadi basuh kan. Baju berkenaan, so tunggu kering. Tunggu kering baru keluar. Mana bila dan masa dia miskin tu, adakah by choice? Tak. Bahkan tapi nak jadi cerita, bila Umar bagi dia duit, datang duit dia sebarkan, datang duit dia keluarkan balik. Sampai last kali Umar kata, "Kali ni aku bagi kau pakai untuk engkau." Dia datang balik jumpa isteri dia kan, dia nangis. Dia pegang duit tu, dia kata apa? "Dakhalat fiyad dunya." Telah masuk dalam diri aku dunia. Nangis. Kita dapat duit, alhamdulillah kan. Ini rezeki terpijak dia kata. Ini min haitsu la yahtasib. Kan dah doa kan? Warzuqhu min haitsu la yahtasib, beri rezeki tanpa disangka-sangka. Kita nanti benda tu. Kita tunggu bila dapat rezeki disangka-sangka. Kan lepas dah selawat dia banyak dapat ni. Perasan tak? Itu jadi kes berkenaan dia nantikan ganjaran dunia. Berselawat kata Rasulullah SAW. Matlamat asal dia untuk syafaat hari akhirat. Bukan di sini. Tapi ada orang macam, kalau awak rasa nak orang pandang sayang, selawat ini. Kalau awak rasa nak muka cantik, selawat sekian. Ada artis Macam nak muka awak berseri-seri. Saya selalu berselawat kata Rasulullah SAW. Tudung tak pakai, letup kepala tu. Tak, serius, faham tak? Sarah faham konsep ni. Pasal dia menantikan ganjaran dunia. Ganjaran dunia ni tak penting. Ada, alhamdulillah. Tak ada pun, alhamdulillah. Pasal Ta'ala, dia apa? Dia ni apa? Maliki Yaumiddin. Ingat benda tu. Pasal dia pembalasan di sana yang sebenar. Di sini ni ujian. Dia bagi banyak ujian, dia bagi sikit pun ujian. Kau tak nyatakan dalam surah Al-Fajr ayat 15-16. Fa'amal insan, ada pun manusia. Idza mabtalahu rabbuhu, bila diuji dia ni oleh siapa? Oleh Tuhan dia. Fa'akramahu wa na'amah. Ibtalahu. Diuji dia ni oleh siapa? Oleh Tuhan dia. Fa'akramahu, Tuhan muliakan dia, wa na'amah, Tuhan beri macam-macam nikmat pada dia. Macam-macam nikmat dia. Dia kata apa? Fa yaqulu rabbi akraman, dia kata Tuhan aku sayang aku. My love, my God love me so much. He give me everything, dia kata. Kan dia rasa disayangi. Kan semua permintaan dia nak je dapat. Dia nak je dapat. Okey. Sebaliknya pula, wa amma, adapun sebaliknya, idza mabtalahu, Allah Taala uji dia juga. Faqadaru an rizqah. Allah Taala sikitkan rezeki dia. Kadarkan sikitkan rezeki dia. Dia kata apa? Fa yaqul rabbi ahanan, Tuhan aku tak sayang aku. Tuhan aku hina aku. Allah Taala jawab lepas apa? Kalla. Bukan macam tu. Bukan begitu. Mana ukuran kita untuk dunia sebagai ganjaran adalah salah. So Allah Ta'ala bukan jadi dekat dunia. Dia bagi semua. Tapi pemberian dia di dunia ini bukanlah pembalasan utama. Sebab tak ditunggu-tunggu kan. Kita dah betul iman ni, apa kita dapat duit ni? Kan? Kan kadang orang kata, kau dah mukmin, Tuhan sayang, kenapa tak kaya? Pernah dengar ayat-ayat ini? Kan? Dia tak semayang tu sebab rezeki tak cukup tu. Pernah dengar ayat ni? Itu paling salah. Bukan maksud tu semayang. Maksud dia apa? Maksud dia bukan rezeki itu bukan ganjaran dunia itu janji sebenar. Yang sebenar adalah ganjaran akhirat. Kalau kita sedar macam tu, kita tahu bahawa apa yang kita dapat, baik atau buruk, adalah ujian. Yang betul-betul balasan adalah sana. Sini bukan balasan lagi. Belum balasan lagi. Masih diuji lagi. Kadang-kadang ada orang tu dengan ujian yang banyak. Macam kita dalam surah Kahfi kan. Ada ujian, ada berikan rezeki yang banyak. Dia rasa Tuhan sayang. Dia last sekali dia kata, wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Aku tak rasa kiamat akan berlaku. Dan kisah dua kan Nabi kata apa orang kata, wadrillahu masalan rajulain. Muhammad buat mereka permisalan dua orang lelaki.
Untuk seorang lelaki ni kami beri dia kebun, macam-macam dia ada. Tapi dia dengan nikmat yang banyak tadi, dia rasa Allah Ta'ala sayang. Dia kata, wa ma adhunnu sa'ata qa'imah, aku tak rasa kiamat akan berlaku. Maksud dia, harta tadi menjadikan dia kafir. Kufur tak ada kiamat. Bahkan dia rasa lepas tu, wala irritu ila rabbi, kalau aku kena balik berjumpa Tuhan aku juga, la ajdanna khairan minha munqalaba, pasti aku dapat lebih baik daripada dunia ni sebagai tempat kembali. Kalau Tuhan dah sayang di dunia, Tuhan akan sayang di mana? Ini salah. Salah kat situ je. Kan? Kalau Allah Ta'ala beri banyak, maksudnya Allah Ta'ala tanya, apa kau buat? Allah Ta'ala bagi sikit, kenapa kau tak sabar? Allah akan tanya kita, kan? Lain banyak lagi. Yang kamu tak dapat satu benda je yang tak ada. Kan? Katakan tak ada harta tak banyak. Tapi mata masih cerah, makan kenyang. Yang orang yang kaya kan duit banyak, tak ada makan banyak. Kan dia makan sikit je kalori lah, makan sikit je penisan. Kan? Yang miskin ni kan, yang tak ada duit banyak, makan melantak-lantak, 3 pinggan 4 pinggan sengih je. Ada lagi tak dia kata? Ada lagi, dia tanya lagi. Kan tak ada masalah, dia rasa nikmat makan tadi. Tu beza macam tu. Allah Ta'ala Maha Adil, kita tak perasan. Kita sibuk benda yang tak ada tu, kita lupa apa yang ada. Kan? Kita sibuk benda yang hilang, kita tak fikir benda yang masih ada. Faham konsep ni? Jadi kena faham betul-betul. Pasal balasan sebenar adalah akhirat, bukan dunia. Pembalasan dalam Fatihah dan perhitungan dalam suratul Baqarah. Pembalasan dalam Fatihah, perhitungan dalam suratul Baqarah. Baik. Yang kelima, firman-Nya itu Subhanahu Wa Ta'ala, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya Engkau kami sembah. Ini adalah satu rumusan yang merangkumi segala bentuk cabang syariat. Lafaz iyyaka na'budu ni adalah satu rumusan pendek, tapi inilah apa dipanggil sebagai apa? Syiar hidup kita. Seorang Muslim, seorang mukmin, kalau bukan iyyaka na'budu, ia berbagai dia punya syiar atau moto hidup dia, hanya Engkau ya Allah kami sembah, dia akan jadi orang paling hina. Masa kadang takut rezeki dia hilang, sebab dia lupa dia bekerja sekarang ni buat apa saja lillahi ta'ala. Hatta kalau dia kata kempen politik sekalipun, lillahi ta'ala, bukannya untuk menang. Tak menang pun alhamdulillah, betul tak? Tapi kenapa macam pasal tak menang? Relax lah kan? Relax lah. Kenapa, apa masalah dia? Pasal anda dah buat kerja kerana Allah Ta'ala, dan anda kerahkan tenaga anda kerana Allah Ta'ala. Tertulis dah pahala si Allah Ta'ala. Jadi yang kelam kabut guling-guling kenapa? Nampak tak? Jadi kalau orang tu faham, pasal silap satu benda, pasal moto sebenar tadi. Everybody is saying Allahu ghayatuna. Saya dengar semua kumpulan-kumpulan yang sokong Islam dan sebagainya, dia sebut Allah matlamat kami. Tapi bila sampai pada masalah benda macam ni, dia gagal. Sebab dia lupa sebenarnya, apa tahu? Ketika buat kerja dia lupa berkenaan dengan tajuk ini sebenarnya kerana Allah Ta'ala. Gagal atau tidak, Allah Ta'ala tak pernah jadikan. Macam itulah Maliki Yawmiddin kan, Allah Ta'ala tak janjikan mesti benda tu ke sekarang. Mungkin anak cucu kita beria memperjuangkan untuk Islam tersebar, tapi mungkin tak berjaya zaman kita, jaya zaman berikutnya. Yang penting kita buat kerja, bukan ditanya berkenaan dengan tak gagal atau tidak. Memang kita asyik belajar KPI masalah dia, Key Performance Index bila KPI tak mencapai KPI. Kalau ikut dalam kerjaya ya, tapi dalam Islam tak. Pasal anda kalau anda lihat para anbiya, kalau sebutlah KPI tadi tu, berapa ramai yang lulus? Bukan kita ikut ukuran kita, ukuran barat. The achievement is actually dia punya matlamat, achievement tu matlamat, maka dia ada masalah. Pasal kita kata dalam Islam ni bukan achievement tu matlamat. Achievement tu apa? Bonus. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada apa? Ni, struggle dan juga apa? Effort. Itulah yang dinilai. Anda buat kerja, anda belajar. Tak pandai-pandai belajar. Datang dah berkali dah lesson taklim. Kan? Kalau datang kelas tak pandai pun. Ustaz ni Karim punya tafsir. Ustaz sekian punya tafsir. Kan tafsir pergi sana, tafsir pergi sekian tafsir. Tak pandai juga. Relax. Pasal apa? Yang dinilai adalah masalah struggle anda dan juga apa? Effort dan struggle tu yang malaikat salin tu. Ni masalah achievement tak ada. Bebal sungguh, tak faham. Contohnya kan, apa hal ni kan, ada bata dalam kepala kan, bata kan, otak tu beku gila, macam buat batu blok dalam tu, ada batu warna merah dalam tu kan. Adakah itu maksud dia? Tak. Pasal apa? Kita dalam Islam ni, anda tak sampai pun kira. Tu yang saya kata, start kita belajar ni kan, Suratul Baqarah, mula-mulalah belajar hafal. Itu cerita dia, ambil 2 ayat, 3 ayat kan. Tak apa, tapi ni kalau nak baca ni berapa tahun ni baru habis. Ibnu Umar 8 tahun dihabiskan Suratul Baqarah punya pembelajaran. Para sahabat Nabi kan, sahabat Ibnu Umar 8 tahun dihabiskan masa untuk belajar apa? Al-Baqarah. Jumpa orang ni tanya maksud, jumpa 8 tahun. Kita takkanlah nak apa, within 2 years we will finish the Al-Baqarah. Kan ustaz ni lembab sikit, tak sampai lagi kan, contohnya itu. Bukan masalah dia. Pasal anda sebenarnya ingat, kami bukan buat pelajaran ni panjang-panjang supaya
supaya tuan-tuan sekalian duduk sini kena datang juga. Tak. Kami tak nak tuai harta tuan-tuan sekalian. Ni ada orang buat macam tu. Dipanjangkan modul, tuai sikit kan. Macam apa motivation punya modul. Kan the first free. Second one good. Okay. Then second one kena bayar. Lepas tu third one bayar upgrade sikit. Kalau tempat kita dah tukar jadi hotel kan. Jadi macam tu. Dalam Islam kita kata tak ada. Pasal para anbiya buat kerja, pengikut dia kan yang datang ramai tadi, para anbiya bukan masalah tu, dia sampaikan saja. Mana siapa dapat. Siapa tak dapat, maka pulang keadaan masing-masing. Tapi dia apa? Sincerity, keikhlasan dia belajar, keikhlasan mereka mempelajari dan sebagainya. Itu penting. So macam kita sekarang ni tak masuk lagi suratul Baqarah punya ayat terperinci. So ingat first kita belajar, nanti kita akan ambil ayat 1 sampai 35. 39. So start dah sekarang belajar. Hafal lah sikit-sikit 5 ayat, 10 ayat. Kan? Boleh. Banyak mainan. Mainan banyak sangat. Mainan kat handphone ada. Apa game baru kan? Candy Crush apa? Saya banyak orang keliling saya. Anak saya ramai, adik ipar pun ramai. Okay, biasalah dia main. Dulu Angry Bird kan? Zaman dulu Tetris. Tetris dalam bas. Masalah betul. Mainan banyak sangat lah masyarakat kita. Tak tahu kenapa. Kan seronok. Lepas tu dia hype pula tu. Bila orang semua buat, kita pun nak buat juga. Kan kawan tu kata, inilah permainan terbaru. Kita pun macam, you kata permainan baru, kita nak main juga. Apa hal? Strategi lain ke? Kan? Hafal Al-Baqarah mula start lah. Kalau ni kata tak berjaya, pahala tak tertulis. Pasal iyyaka na'budu tu berjalan. Kenapa kita belajar? Lillahi ta'ala. Dan berjalan, tak ada masalah. So kita tak ada worry, tak bimbang langsung. Pasal ini dikata apa? Benda ni, iyyaka na'budu ni merangkumi segala cabang syariat. Kita nak bangun malam, tak mampu, tak darat. Tapi tak sungguh, dah buat effort. Pasang jam, tak bangun-bangun juga. Buat macam Mr. Bean kan, pasang air tu timbang muka. Tak jaga juga. Nak buat macam mana? Kita pesan pada orang suka kejut kita. Orang tu tidur juga, tak bangun. Pun sama juga. So, effort kena buat. Effort, sincerity, struggle. Itu Allah tak nak kira. Itu nilai anda. Nilai anda sebenar, itulah nilai anda. Anda nak kata, siapa saya? Atau itu nilai anda. Di sisi Allah Ta'ala, anda siapa, tengok situ. Berapa banyak anda struggle kerana Allah Ta'ala. Berapa banyak sincerity anda kepada Allah Ta'ala. Berapa banyak anda effort anda buat untuk belajar atau mengetahui tentang Allah Ta'ala. Itu nilai kita. Bukan benda lain. Bukan kopiah kita, bukan rambut kita, bukan baju kita, bukan kereta kita, bukan wajah kita. Bukan. Nilai anda sisi Allah Ta'ala adalah apa? Ni, 3 tadi. Lain tak ada masalah. So tak berjaya pun. Oh, ni hafal Quran. Kalau dia hafiz Quran perangai tak senonoh, ada juga. Saya jumpa orang macam-macam benda. Carilah cakap saya. Sebut orang tu hafiz Quran dan sebagainya. Allah Ta'ala tak pernah sekat untuk syaitan datang kepada siapa saja. Bukan dia hafal Quran, syaitan tak datang jumpa dia. Ada. Percayalah cakap saya. Kalau cerita kat sini mengarut je. Memang dia tak senonoh. Macam cerita ada. Nipu duit orang pun ada. Kan? Tipu. Macam-macam benda tipu ada. Kan? Itu kita kena faham betul-betul. Dalam Islam, sebesar begitu bukan nilai. Jadi, maksud dia apa? Segala benda kita buat adalah ibadah dan kita berjalan. Tak ada masalah. Tak berjaya pun tak apa. Jalan je dulu. Buat kerja. Hafal Quran. Baca dulu hafal Quran. Kan? Rasa malas nak pergi kelas kan? Kan? Macam-macam sekarang ni ada. MP3 pasang kat telinga. Buat satu benda macam ni. Kalau orang tu nak hafal Quran mudah, satu benda. Dia kena biasakan telinga. Dia dengar ayat berkenaan. So kadang dia kata biasa dalam kereta, biasa pasang apa lagu terbaru sekarang? Semua je gelak tak ngaku. Okey, padahal dalam kereta dia pertama sekali pasang lagu. Okey, dengar. Dia biasakan telinga anda mendengar ayat Quran tadi. Contoh macam kata ayat 135. Ambil MP3 kadang-kadang dalam internet apa, bagi ulangan. Ulang. Dengar kejap sini sambil masak ke sambil apa ke, dengar ayat berkenaan. Ya, tapi jangan bila ayat tu bunyi kita bebel juga, tak boleh lah. Kalau ayat Quran dengar, kita dengar. Dan benda tu akan membantu kita untuk apa? Menghafal. Itu antara kaedah paling mudah. Sentiasa mendengar. Pasang kan. Ini pasang ke benda lain kan. Korea pun diikut, tak faham patah habuk. Tapi nak belajar juga. Okey. Dia kata apa? Cabang syariat. Dan dia diperincikan dalam Al-Baqarah. Mana pendek dia dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Tapi dalam Al-Baqarah diperincikan. Dengan sehabis perincian. Apa? Dia menyatakan dalamnya dalam surah Al-Baqarah ni, suci. Tentang tajuk bersuci. Tentang haid. Solat. Penghadapan. Mana hadap ke mana? Ke kiblat. Ke mana arah kiblat kita. Kebersihan tempat. Okay? Jamaah. Solat khauf. Solat jamak. Hari raya ada dalam tajuk berkenaan apa dengan berkenaan dengan bulan Ramadan tu, lepas hujung tu ada berkenaan dengan tajuk ni. Kemudian hari raya, zakat dan bentuk-bentuknya seperti tanaman dan logam, mana yang daripada bentuk emas dan perak Kemudian iktikaf. Ada sebut dalam surah Al-Baqarah.
Ya, surah Al-Baqarah sebut iktikaf. Puasa, bentuk-bentuk kebaikan. Mana apa kebaikan? Infak harta dan sebagainya. Haji, umrah, jualan, sewaan, perwarisan, wasiat, tinggalan, nikah, mahar, cerai, khulu', rujuk, ilak, iddah, penyusuan, nafkah, kisos, diat, memerangi pelampau, riddah, minuman, jihad, makanan, sembelihan, sumpah, nazar, pengadilan, penyaksian dan pembebasan. Jadi benda tu semua dalam apa? Surah Al-Baqarah. Itu bentuk ibadat yang Allah Taala ajarkan kita. Allah Taala ajarkan bentuk dia, kadar dia, dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi SAW. So menunjukkan apa? Dalam Al-Baqarah, dalam Fatihah kata iyyaka na'budu, dalam Al-Baqarah terangkan ibadah tu apa dia? Apakah ibadah yang kita buat Allah Taala akan mahu apa sayang kita dan juga menerima kita sebagai hamba dia. Pengabdian diri mana kalau Allah Taala nakkan? Kalau ikut kepala kita macam-macam kita nak buat. Kan? Kelah badan kita rasa macam ibadat. Sakit kerana Allah. Tak boleh. Kan? Dia ada kadar, dia kena faham satu benda. Bukan semua benda baik itu adalah ibadat. Bukan semua benda baik itu boleh dipakai dalam syariat. Sebab ada orang kata, benda baik apa salahnya? Tak, bukan macam tu. Bahkan macam kita pernah terangkan itu kisah berkenaan dengan Sa'ad bin Hisham bin Amir. Sa'ad bin Hisham bin Amir kan salah seorang dalam hadis Sahih Muslim. Kan bila kes dia ni dicerai bini dia. Kemudian dia pergi ke Madinah nak jual harta dia. Tanah nak jual, nak beli dengan harta dia tadi, nak beli peralatan perang, pedang, senjata sebagainya dan kenderaan perang. Nak pergi lawan Rom sampai mati. Niat dia macam tu. Kalau kita kata noblenya kan, hebatnya orang ini sanggup meninggalkan segala dunia untuk Allah Taala. Tapi bila dia datang ke Madinah, orang Madinah kata dengan dia, dulu ada orang di kumpulan kau, kaum kau, kabilah kau, 6 orang nak buat kerja macam ni. Tapi bila mereka jumpa Rasulullah SAW kata apa? Alaisalakum fiyya uswah. Tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan? Mana kamu nak dekat diri Allah Taala, nak syurga? Kan aku dah tunjukkan cara dia. Aku ni bukan tauladan untuk kamu ke? Soalan Nabi. Dan Nabi tak benarkan mereka buat. Menunjukkan apa? Benda baik ikut akal belum tentu baik dalam syarak. Pasal ikut akal kita kan, hebatnya orang ni, bagusnya kan, tak sangkalah ada orang boleh sanggup berkorban macam ni ikut kepala kita kan. Tapi bila Nabi kata alaisalakum fiyya uswah, tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan, meaning Nabi reject pasal apa? Pasal benda tu ikut akal nampak bagus, ikut syarak bukan. Hatta ibadat macam tu kan, bukan kita reka-reka suka hati kan, pergi kubur orang sekian ke, jadi cerita kubur. Okay, kita kubur orang sekian, kita pergi jalan ke sini, kita kata kat sini tempat Allah Taala makbulkan doa, kat sini Allah Taala suka kita ibadat. Jadi nanti saya akan tunjukkan satu video. Ada salah seorang ulama di Saudi Arabia, ada turun pergi ke Yaman. Dia tak sebut negara apa, tapi saya tahu tempat tu kat mana. Pasal kubur yang dia kata di ziarah tu, kawasan di mana di Hadramaut, tempat di mana orang akan pelajar-pelajar di sana, habib-habib yang serban ada selempang ni, dia akan pergi kubur berkenaan pagi Jumaat untuk pergi doa di situ. Jadi budak ni, Syekh ni jumpa dengan duduk dekat situ baca Quran dekat kubur. Dia pun kata, kenapa kau baca Quran kat kubur ni? Dia kata yakni, dia pasal budak dia budak Indonesia. Dia kata yakni fi barakah, dia kata barakah fil ilm. Mana baca Quran dekat kubur ni dapat keberkatan ilmu, dia kata. So Syekh dia kata, bukan ke masjid ke tempat patut kau baca Quran. Kan Allah Taala disembah dalam disembah di tempat yang paling bagus adalah masjid. Kan lepas tu budak ni kata, tapi lah ikut kadar husnuzon. Kalau husnuzon kita tinggi, maka akan dapatlah benda kita nak. Memang kita kata budak ni memang kita mengarut tunggulah. Tunjukkan gambar, insya-Allah kita akan tunjuk lagi dalam kelas yang ni. Jadi tapi dia nampak benda tu kebaikan. Dia rasa kalau duduk dekat kubur tu baca Quran, di situlah tempat terbaik untuk dia ibadat. Sedangkan Nabi ajarkan untuk kita ibadat tempat kita di mana saja tempat. Tapi kubur bukan tempat ibadat. Bahkan ada hadis Nabi larang, Nabi kata semua bumi ni adalah adalah masjid kecuali tanah perkuburan dan juga tandas. Tandas dan kuburan bukannya tempat ibadat. Jangan ibadat kat situ. Luar tandas tak apa. Dan pergi tandas kan, tak ada hal. Dalam tandas jangan lepak dalam tu kan. Jadi siapa buat teka-teki tu saya ingat. Dia kata apa benda kalau kau buat, Allah Taala murka, syaitan marah. Saya cakap apa benda dah. Lepas tu saya kata apa benda? Dia kata baca Quran dan jamban. Okay. Allah Taala murka dengan kau apa? Syaitan lari, syaitan gurau, kurang ajar, syaitan marah. Ada tak? Garuk. Tempat tu bukan untuk buat baca Quran. Bahkan tandas bukan tempat lepak dah lama. Ni kadang tandas tu macam apa? Macam ada kapet boleh tidur. Masalah juga tu. Bukan maksud dia biar kotor tandas. Tapi tandas bukan tempat untuk lepak lama-lama. Termenung, baca majalah, main game dulu dan tandas kan. Itu mengarut nama dia kan. Nama kita sekarang ni pelik sikit. Dia ada idea daripada barat kan. Mana benda ni macam trend.
Camban tu mesti macam pejabat. Ada ekor dan sebagainya, dia lepak dia lama-lama. Tak ada kerja lain ke? Apa quality time Ada quality time macam tu pula. Buat kerja lain pun dia tak. Kan? Dah lah bau daripada tu. Dia toksik tu tak? Mana bau yang keluar daripada apa? Daripada badan kita tu adalah toksik. Dia duduk dia tu lepak kan. Lepas tu dia rasa busuk, dia tekan apa? Air freshener. Lepak lagi. Islam tak ajar. Kalau lelaki seokok. Tu kan. Memang ngarut. Faham dan firmannya, hanya di kau kami minta pertolongan. Berhenti sini. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Ustaz, tadi Ustaz mention zaman Rasulullah, kisah tu applicable to Muslim saja ke or non-Muslim? Which one? Tadi Ustaz ada cerita Berkenaan? pembalasan kalau orang curi. Ya, saya. Semua sekali. Hatta orang kafir sekalipun. Pasal actually memang dalam Quran Karim ni pun, memang kan kita belajar dalam suratul Al-Mudaththir. Orang-orang kafir berkata, bila ditanya kan, apa orang lain kan, diorang kata, diorang jawab apa? Diorang kata lam nakum minal musallin, dalam suratul Mudaththir. Dia macam ni, apa benda kita kena daripada musibah atau sekian, dia actually either Allah Ta'ala nak berikan kita penghapusan dosa, ataupun benda tu menjadi ujian pada kita. Pasal kadang-kadang macam ni kes, bila ada orang tu macam dia kata dalam hadis sahih, ajaib keadaan orang mukmin ni. Tidak adalah benda-benda menimpa dia, mereka semuanya adalah baik. Kalau dapat pada kebaikan, dia bersyukur, maka itulah terbaik untuk dia. Kalau kena dia musibah, dia bersabar, itulah benda terbaik untuk dia. Mana benda tu baik segala-galanya. Tapi kalau bukan Islam, dia akan jadi dua kali ganda lah. Dalam keadaan dia kafir, kemudian dia kena timpa pula, jadi teruk, dia tambah salahkan Tuhan. Berbeza pasal mukmin, bila dapat musibah dia tak salahkan Tuhan. Dia akan rasa benda tu adalah apa? Tanda Allah Ta'ala sayang dia. Kan? Mana tak asyik putih je, tak hitam. Kan? Kalau dunia kita ni kan asyik putih je. Mana putih dunia. Happy. Tak juga kena ada warna lain kan. Itu macam tu dah kehidupan kita manusia ni. So seorang mukmin dia rasa benda tu adalah tanda Allah Ta'ala sayang dia. Sakit dia, penat dia, letih dia. Tengok dalam ayat yang saya sebut tadi. Dalam ayat surah Al-Mudaththir, ayat yang start daripada ayat yang ke 42 sampai 47. Tahu tak nyatakan apa? Okey. Dia kata ambil di 37. Allah 38. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa dengan apa benda yang dia kerjakan, dia akan tergadai. Dia akan dipersoalkan. Illa ashabal yamin, kecuali orang-orang yang berada dalam kumpulan ashabul yamin yang akan masuk syurga. Fi jannatin yatasaalun. Dalam syurga nanti mereka akan apa? Bertanya-tanya. Anil mujrimin, berkenaan orang-orang yang buat salah dahulu kat dunia. Dia kata, bila tanya dia sembanglah. Masalahkakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka ni? Lepas tu ahli neraka jawab apa? Qalu, mereka berkata, lam nakum minal musallin. Kami tak pernah jadi di kalangan orang-orang yang solat. Dia kena benda tadi, dua kali kena. Mana kesalahan, kesilapan dia sama saja. Tapi dalam masalah macam ni, beza dia untuk orang kafir tadi. Untuk seorang mukmin, musibah kena pada dia, pembersihan dosa. Untuk orang kafir, musibah kena pada dia, tak bersihkan dosa apa-apa. It's actually just bygone macam tu saja. Kadang dia kata seorang mukmin, kita kena duri pun, demam kita, duri kena ke tangan kita, dia akan menyebabkan dosa kita hilang. Hatta ada hadis yang datang berkenaan dengan demam sehari semalam dan sebagainya, menyebabkan penghapusan dosa bagi setahun. Mana maksud dia orang sakit dan sebagainya, demam, dia akan disembuhkan, dibersihkan dosa. Tapi ini untuk beriman sahaja. Itu saya kata tadi, benda orang beriman ini dapat dia. Tapi orang bukan yang tak beriman, kalau dapat kebaikan, itu penghabis bagi amal-amal dia. Penghabisan bagi amal-amal dia. Oh, ya ke? Okey. Faham? Dia takkan dapat benda yang sama. Soalan saya tak berapa jelas. Katanya macam zaman Rasulullah kalau ditangkap mencuri kena potong tangan. Ya. Betul-betul non-Muslim juga. Ya, saya macam ni. Dia sini ada orang soal tajuk tu. Okey, tajuk dia apa? Kalau kita mencuri, ini dekat Yaman tu ada satu kumpulan orang daripada Malaysia datang. Dia datang ke Yaman buat kaji hudud. Sampai di Yaman sambut orang, bawa hakim-hakim daripada semua daerah. Mesyuarat dengan orang 9 pagi sampai 12.30 hari, kemudian 3 petang sampai 6 petang. Saya hadir. Pasal diorang ada separuh tak tiba bahasa Arab. Saya translator. Dia kedutaan hantar saya salin. Jadi timbul soalan ni. Dia kata ada orang tanya, kalau seorang Muslim dengan non-Muslim mencuri, okey, siapa yang kena potong tangan? Lepas tu hakim tu kata,
soalan muhrij. Soalan ni agak sensitif dia kata. Tetapi kalau dalam di Yaman ni siapa-siapa buat benda berkenaan kan potong dulu sekali. Muslim atau non-Muslim. Lepas tu ada orang, salah seorang di kalangan yang Malaysia dia kata apa? Dia katakan, tapi orang tu akan kata saya non-Muslim. Kan mesti nak laksanakan hukum atas saya, dia kata. Ataupun orang tu kata saya mazhab Syafi'i, saya bukan mazhab Hanafi. Dia kata macam tu. Tahu hakim tu jawab apa? Dia kata bila orang tu buat jenayah di satu tempat, satu negara, apa undang negara tersebut applicable ke atas diri dia. Dia tak boleh kata macam apa hal saya tak tahu. Contoh macam di Malaysia, kita right hand ke left hand? Bawa kita right hand. Kata kita pergi UK, pergi Amerika Syarikat, kita bawa left hand. Kita bawa juga ada apa, kita bawa belakang, kita ikut jalan opposite jalan. Lepas tu kita kata negara saya macam tu. Ataupun contoh macam seorang Saudi, orang Saudi Arabia, dia berzina di Amerika Syarikat. Bila kena denda, kadang-kadang kena tangkap dengan prostitute. Dia kata saya nak dihukum dengan hukum Islam. Boleh tak? Boleh? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia buat jenayah di Amerika Syarikat, maka dia hukum dengan hukuman Amerika Syarikat. Macam juga orang yang berada di dalam sebuah negara Islam, dia buat jenayah dalam negara Islam, so dia kena hukum dengan hukuman negara Islam. Tak boleh kita kata macam dia non-Muslim, dia bukan orang sekian. Kalau dah diwartakan sebagai undang-undang, essentially tak ada siapa boleh cakap apa. Macam sekarang ni lampu merah kena lampu AES kan, kalau diwartakan, anda cakap apa? Nak kata tidak, saya tak setuju pun. Tak kisah kan, saya Muslim, saya tak ada. Macam tu juga bila diwartakan, maka benda jalan. Macam kita kata macam apa, akta dadah berbahaya di Malaysia. Orang Amerika Syarikat datang bawa dadah ke Malaysia, dia akan hukum gantung. Contohnya dia buat 2 kilo atau katakan dia buat 300 gram. Kita di Malaysia 200 gram je. 200 gram atau lebih, orang tu boleh digantung. 200 gram atau lebih. 200 gram ni banyak ke agak-agak? Tak banyak. Ni berapa? Ada banyak ni bekas ni. Ni 230 ml kan. Jadi kata banyak tu kan. Katakan di Amerika Syarikat tak kena gantung. Di Malaysia kena gantung. Dia tak boleh kata macam saya American, I don't want the law of Malaysian, I want to be persecuted by the law of US. Mana boleh? Kalau dah diwartakan jalan. Faham? Okey, berhenti kat sini. Assalamualaikum Ustaz, stop 5 minit lagi. Dah lebih 5 minit dah. Okey. Promote Lepas ni kita insya-Allah ada forum berkenaan dengan tajuk Kuburiyah. Dan tajuk ni dipilih bukan kerana suka-suka hati. Actually memang kita kata jarang-jarang nampak orang Indonesia ni pergi sembah kubur. Tapi problem dia sekarang ni keseluruhan kumpulan orang yang datang promote Yahanana dan sebagainya, dia orang ni kumpulan ni. Jadi insya-Allah kita akan buat pendedahan lepas ni. Dan sesiapa yang ada masuk kosong, tak ada benda lain. Ada cerita ni ustaz ni apa ni? Tak ada. Okey. Tak ada benda lain, datang hadir, insya-Allah kita akan ada forum lepas ni. Okey, wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alhamdulillahi alamin. Semoga dia asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.